Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini kelas kefahaman Quran, kelas jum kuliah, kita menggunakan buku kuliah kefahaman Quran yang memang ditulis khusus untuk kefahaman Al-Quran, yang saya buat cetak sendiri sebelum ini untuk dibawa dalam kembara kita ke Johor Bahru. Lebih kurang 15 kuliah kita buat di Johor Bahru baru ni, membawakan 4 surah yang terkandung dalam buku ini, iaitu surah Al-Insan, surah Al-Mulk, surah Munafiqun dan surah Al-Qalam. Jadi tujuan buku ini dihasilkan sebenarnya kita nak buat kuliah biasa saja, tapi kita merasakan bahawa kuliah dalam masa sejam saja lepas maghrib, lepas subuh, paling kurang sejam sajalah atau lebih sikit, tak mungkin boleh habis untuk bahaskan surah-surah seperti ini. Jadi alangkah baiknya kalau ada buku yang jemaah boleh baca semula. Saya ajar sebagiannya jemaah baca semula untuk fahamkan keempat-empat surah ini. Dan alhamdulillah kuliah kefahaman Al-Quran mendapat sambutan yang sangat baik di sana. Sampaikan ialah lepas subuh ni besok orang balik tak, mana boleh panjang-panjang. Tapi bila kita bentangkan tentang surah-surah ini, jemaah suka dan minta datang sekali lagi dalam tempoh yang lebih panjang. Jadi bulan 4 saya akan ke sana kembali, ke Johor Bahru. Orang Johor Bahru hebat sungguh. Kuliah dia waktu bila tuan? Lepas subuh, duha, lepas maghrib, lepas isyak. Tuan-tuan boleh bayangkan 4 kuliah satu hari. Johor Bahru ni mana tempat banyak. Oh, Muar tak sampai lagi. Ada yang minta untuk sampai ke Muar, tapi belum ada orang yang uruskan. Kita banyak di Johor. Jadi ini layout dalam buku tersebut yang saya cuba layout sendiri, tulis sendiri, layout sendiri dalam masa 3 hari. Ini rekod buku paling cepat pernah saya hasilkan. Niat dia satu, untuk kita kembangkan kefahaman Al-Quran kepada orang awam yang tak boleh baca, tak faham Al-Quran, tak faham bahasa Arab, walaupun ada kitab tafsir macam yang di luar sana. Kitab tafsir, terjemahan dan sebagainya tebal di luar sana. Kalau kita beli pun harga dalam 800 ke 1000 ringgit, mahal. Kalau beli pun agak-agak bila yang kita nak baca, tengok tebal itu pun gerun. Jadi orang awam akhirnya tak faham Al-Quran sampai ke sudah. Asyik kita baca tajwid dan sebagainya. Jadi bila tanya Quran, kita cuma nampak mad arid disukun, mad asli, dengung dan sebagainya. Kita tak faham pun apa yang Allah nak kata dalam Quran. Macam mana kita nak rasa Al-Quran itu hebat? Sebab kita hanya diajar membaca dan menghafal semata-mata. Kefahaman tidak ada. Dan inilah kesan daripada pendidikan sekularisme yang telah menjajah negara kita sejak zaman penjajah. Dan tadi pelajar ini baru habis belajar bab inilah, bab tentang penjajahan sekularisme yang berlaku dalam pendidikan, dalam politik dan juga dalam apa lagi? Perundangan, undang-undang. Supaya mereka tahu asal usul yang mereka belajar di sekolah menengah, sekolah rendah itu sekolah apa? Apa yang menghasilkannya sekolah itu? Datang daripada penjajah dan diteruskan sampai ke hari ini. Maka saya tulis buku yang seperti ini, layout bagi cantik, sama macam majalah. Dulu di Mesir saya kumpulkan majalah National Geographic terbaik tu. Beli hak murah-murah yang lama-lama kan. Ada yang segenih, ada yang 5 genih, ada tebal tu. Sayangnya saya tak buat balik. Rasa rugi pula. Jadi bila saya layout buku agama, buku tafsir, saya nak buku agama kelihatan cantik seperti buku sains. Baru kita seronok baca. Kan? Baca majalah bergambar dengan bahasa yang mudah, ada blurb dan sebagainya. Kan seronok? Maka saya cuba mendekatkan masyarakat kepada Al-Quran dengan cara macam ni. Penulisan buku yang menarik macam ni. Saya tulis 3 hari. Ada kawan-kawan yang beli buku ini, mesej kepada saya, Ustaz, saya baca buku Ustaz 3 hari tak habis lagi. Malu kat Ustaz, tulis buku 3 hari, pembaca nak baca 3 hari tak habis-habis. Lebih baik daripada tak baca langsung kan. Jadi itulah usaha kita.
Dan sebenarnya ini ialah jilid yang pertama. Berarti sehabis-habis buku ini, cukup modal saya cetak sekali lagi untuk surah-surah berikutnya. Mana tahu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun habis 30 juzuk, dan semua buku ini boleh digabungkan kembali menjadi sebuah buku kefahaman Al-Quran. Yang pertama ditulis oleh orang Melayu Malaysia, insya-Allah. Sebab kita merasa malu, kita tidak ada satu tafsir Al-Quran yang ditulis oleh orang Melayu Malaysia yang lengkap. Cuba cari tengok kalau ada. Kan? Indonesia bangga dia ada tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar ditulis oleh Hamka. Tafsir yang cukup hebat dan boleh diiktiraf dunia. Sampai dia mendapat doktor falsafah daripada Universiti Al-Azhar. Walaupun dia tak pernah masuk Azhar. Itu hebatnya dia. Indonesia pula, Singapura, negeri yang kecil yang orang Islam tak ramai pun boleh bangga. Dia ada kitab apa? Amrul Athir. Amrul Athir oleh Ustaz Son Haji. Lengkap 30 juzuk. Orang Melayu Malaysia ni mana dia? Kita ramai? Tak ada. Berarti ini kelemahan dari golongan ustaz-ustaz seperti saya. Maka saya usahakanlah buku ini setakat yang kita mampu. Ini bukan tafsir Quran, ini kefahaman Quran. Di mana saya mudahkan bahasa dia, saya mudahkan perbahasan dia supaya orang faham cukup. Tak mau ada khilaf banyak-banyak. Khilaf itu, khilaf ini, akhirnya kita tak faham langsung. Akhirnya tinggal. Khilaf itu bagi kepada orang yang pakar untuk bahas dari segi akademik. Tuan-tuan faham dan kita amalkan apa yang kita faham. Boleh? Dah pelajar semua dapat dah? Baik, ini wakaf daripada sahabat-sahabat di Johor Bahru. Ada yang sehingga mewakafkan 20 naskah. Ada yang 3 naskah, ada yang 1 dan sebagainya. Untuk pelajar di Sina, untuk pelajar di Ma'had Azhar 20, kemudian pelajar di Ma'had Tahfiz Mustafa yang saya pergi bentangkan benda yang sama, surah Al-Insan. Dan saya cuba perkenalkan kaedah ini kefahaman Quran kepada sekolah-sekolah tahfiz yang ada. Jadi kita hantar kita bentangkan sekolah tahfiz, Ma'had Tahfiz Al-Mustafa, mereka seronok, mereka dapat ini dan satu benda yang baru. Kalau tidak hafal tapi tak faham pun. Ya, Yam? Hidup kat abang weh. Baik, hari ini kita nak tengok surah yang kedua, surah Al-Mulk. Kalau di Johor, surah Al-Mulk ini dia wajib dibacakan selepas Isyak. Semua masjid wajib baca selepas Isyak kerana fadilatnya yang sangat besar. Kan? Cuma pada hari ini saya tidak mahu membahaskan fadilat dia, tapi saya nak bahaskan kandungan dia. Kenapa surah ini mendapat fadilat yang cukup besar daripada Allah. Jadi kita baca saja, kita nak fadilat, tapi kita tak study kenapa surah ini istimewa. Surah Al-Mulk ataupun kekuasaan atau kerajaan ada satu surah dalam juzuk yang ke-29. Jadi semua surah dalam juzuk 29 adalah surah Makkiyah. Dalam juzuk yang ke-28 pula adalah surah Madaniyah. Bezanya ialah yang saya sebut sebelum ini, surah Makkiyah bercerita tentang akidah. Sebab orang Islam berada di Makkah ketika itu baru masuk Islam. Daripada sembah bahala, tiba-tiba masuk Islam. Jadi dia masuk Islam, tapi akidah dia belum sempurna sepenuhnya lagi. Maka Allah datangkan ayat Madaniyah yang banyak bercerita untuk kuatkan akidah mereka tentang keesaan Allah, tentang Allah itu hanya satu, tak boleh sembah lebih. Mereka dulu sembah lebih. Jadi nak tukar kefahaman tu bukan benda yang mudah, tuan-tuan. Kemudian orang Islam dan Nabi Muhammad ketika itu berada di Mekah dalam keadaan ditindas oleh orang kafir Quraisy kerana ketika itu Rasulullah belum ada kuasa politik lagi. Perdana Menteri ketika itu ialah siapa dia? Abu Jahal. Abu Jahal ialah ketua atau Perdana Menteri di Mekah ketika itu. Maka apabila orang Islam memerintah, orang bukan Islam memerintah, orang Islam ditindas. Dan itu ialah sunnah yang berlaku sampai ke hari ini. Sebaliknya bila orang Islam memerintah, orang bukan Islam juga akan hidup dengan bahagia. Sebab itu prinsip dalam Islam, kebebasan dalam beragama. Agama lain tidak. Dan kita lihat sampai hari ini, orang Islam ditindas. Maka surah ini membahaskan tentang keesaan, kebesaran kerajaan Allah, tetapi Allah juga mengajarkan tentang sains astronomi ataupun kosmologi. Sains kosmologi. Soalannya,
sains, kosmologi adalah sains. Kenapa ada fakta sains dalam surah Makiyah yang bercerita tentang akidah? Ini soalan yang dulu-dulu saya duk baca tentang sains dalam Al-Quran ni, saya tak boleh jawab. Kenapa semua ayat kauniyah atau ayat saintifik dalam Al-Quran majoritinya adalah Makiyah? Kenapa dia turun sains kepada orang Islam ketika mereka ditindas? Ketika orang Islam akidah mereka belum kuat. Lama saya belajar itu, barulah saya faham rupa-rupanya sains adalah salah satu daripada akidah. Sebab itu pelajaran kita yang pelajar sedang belajar ni disebut sebagai tauhid saintifik. Kita tak asingkan tauhid dengan akidah. Sebenarnya akidah dan sains adalah satu benda yang sama. Ini yang tidak diajarkan di sekolah kebangsaan. Mereka berlaku dualism ataupun sekularism. Agama diajarkan oleh ustaz-ustazah dalam satu subjek, tak boleh masuk campur dalam sains. Sains, matematik, sejarah, geografi diajarkan oleh guru yang berbeza yang silibusnya datang daripada barat yang mengamalkan atheism dan sekularism. Sains majoritinya adalah atheism, tidak bertuhan. Sebab itu dalam buku teks kita tak jumpa perkataan Tuhan ataupun Allah yang kita belajar dulu. Ingat tak? Hari ini kita nak ubah pemikiran kita melalui surah Al-Mulk. Baik. Satu cara untuk kita faham surah-surah ini ialah kita pecahkan surah ini mengikut tema perbahasan dia. Kalau tidak panjanglah tuan-tuan. Surah Al-Baqarah saja 2 juzuk lebih. Kita nak faham semua tanpa pecahan seperti ini, sukar. Berapa surah Al-Baqarah, berapa tema? Kita habis berapa ni? 20 kan? Ingat tak? 20 lebih tak? 20 lebih. 20 tema lebih untuk surah Al-Baqarah, pelajar dah habis dah dalam masa hampir setahun. Saya dalam 10 bulan untuk habiskan semua surah Al-Baqarah. Sekarang dah masuk surah Ali Imran. Jadi surah Al-Mulk ini kalau baca semuanya 30 ayat, sukar untuk faham. Tapi sebenarnya setiap ayat ada kaitan dengan tema tertentu. Maka kita bahagikan seperti ini. Tema pertama ayat 1 hingga 5, tema kedua 6 hingga 11. Barulah kita boleh faham apa yang Allah nak kata. Kalau tidak, topik dia akan lompat-lompat, kita tak faham. Ini isu lain. Neraka, ini masuk sains pula. Kemudian masuk sejarah. Dia ada kaitan. Jadi kita asingkan mengikut ni, barulah kita boleh faham satu demi satu. Mudah-mudahan 2 jam kita boleh habiskan sampai tema 8. Sebab di sana saya habiskan sekali saja surah Al-Mulk dari 1 sampai 30. Surah kuliah muslimat daripada pukul 2 sampai pukul 4.30, 2 jam setengah. Habis. Penuh kelas macam ni, penuh menakjubkan. Pukul 2 boleh belajar. Saya pun mengantuk nak belajar. Waktu kita tidur kan. Sana kuat. Johor Bahru memang pengajian dia cukup kuat. Baik, kita lihat tema yang pertama, menyingkap kerajaan Tuhan yang Maha Perkasa melalui penciptaan alam semesta. Jadi untuk pelajar sinar, ini masuk dalam pelajaran kefahaman Quran. Maksudnya, periksa bulan 3 nanti, surah Al-Mulk termasuk. Boleh faham? Jadi bagi perhatianlah. Bukan main-main, kita ada periksa nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ambil satu ni, apa kata pada saya. Biasa di sana saya pakai handset pakai untuk live dah, live FB. Baik, dalam surah ini, tolong buka surah Al-Mulk. Dalam surah ini Allah mahu menceritakan tentang keesaannya. Maka Allah pertama kali menceritakan bahawa Maha Suci Allah, Tabarakalladzi. Maha Suci Allah yang menguasai pemerintahan di dunia dan di akhirat, di bumi dan juga di langit, bagi memberitahu kepada manusia bahawa kekuasaan yang dimiliki oleh manusia tiada satu pun yang kekal. Cuba sebut satu kerajaan yang kekal, kerajaan manusia. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ambil ayat tu dulu. Maha suci Allah, maha berkat Allah yang di tangannya kekuasaan di dunia dan di akhirat, di bumi dan juga di seluruh alam ini. Kita lihat Raja Zulkarnain pernah mentadbir sehingga 2/3 dunia. Glob dunia tu 2/3 telah pun ditawannya, telah dikuasainya. Tapi akhirnya dia tetap mati dan kerajaannya tetap jatuh. Fir'aun, orang bukan Islam pun diberikan kekuasaan, tapi akhirnya jatuh juga. Maksudnya kekuasaan Allah akan berikan kepada siapa saja, orang Islam atau orang kafir. Bila dia usaha untuk dapat, maka dia dapat. Tetapi kekuasaan semuanya adalah sementara semata-mata.
Jadi nak bagi tahu kita ni ada kuasa sedikit saja, lebih-lebih lagi kuasa politik dalam negara kita yang bertukar 5 tahun sekali, tak payah action sangat. Betul tak? Kerajaan yang lebih besar pun jatuh, apatah lagi kita. Berarti semua kekuasaan adalah milik Allah. Allah bagi pinjam sekejap saja sebagai satu amanah untuk kita mentadbir mengikut apa yang Allah nak. Maka kuasa politik yang diberikan kepada orang tertentu, kerajaan tertentu, mesti digunakan untuk meninggikan kalimat Allah, bukan memadamkan cahaya Allah. Nanti kita akan ditanya balik terhadap apa yang kita kuasai. Baik, kemudian Allah kata dalam ayat yang sama, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat pendek ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia itu menguasai semua benda. Dia mampu menguasai semua benda. Ayat dia pendek, ringkas, tapi sebenarnya mempunyai maklumat ataupun falsafah yang cukup tinggi. Kita cuba bahas tengok. Dia menguasai semua perkara, maksudnya lihatlah di langit pun dia boleh menguasai semua yang ada di langit. Jadi para saintis mengkaji pergerakan di langit, dan saintis tidak boleh menentukan bagaimana alam ini bergerak dengan sangat sempurna. Kan? Tetapi mereka yang atheism, saintis semua atheis, faham? Mereka tidak boleh beragama. Sebab itu tidak boleh seorang saintis memeluk agama tauhid, agama Islam, agama Kristian dan sebagainya. Sebab bercanggah. Mereka mengkaji langit, melihat sempurna, tapi mereka tak mahu terima bahawa alam ini diciptakan. Maka mereka mencipta berbagai alasan dan teori membuktikan Tuhan tidak ada. Sebab jika mereka kata dunia diciptakan, berarti Tuhan ada, pencipta ada. Itu bercanggah dengan atheism. Mereka mencipta teori yang disebut sebagai steady state. Teori steady state telah pun dibentangkan lama dahulu, yang berpandangan bahawa alam ini memang kekal, telah ada, ia sedang ada dan kekal ada, tak akan berubah, tidak akan musnah. Semata-mata untuk menafikan bahawa ada seorang pencipta yang telah mencipta alam ini. Kalau ada seorang pencipta, berarti ada Allah. Mereka tak mahu mengaku bahawa Allah itu ada. Sedangkan teori Big Bang telah dibuktikan bahawa alam ini berkembang. Itu yang atas, berdasarkan teori Big Bang yang kita pegang hari ini. Teori ini memang ada dan dia terus berkembang. Maksud dia ialah ini teori Big Bang. Berarti daripada tidak ada, memang sains telah buktikan alam ini asalnya tidak ada. Kemudian berlaku letupan Big Bang, kemudian alam ini berkembang ke arah itu, dan kemudian alam ini akan musnah. Ini bercanggah dengan fahaman atheism. Sebab apabila memang telah ada penciptaan, berarti ada siapa yang menciptakannya. Dan jika ada siapa yang menciptakannya, tentu ada seorang pencipta, tidak lain melainkan Allah. Dan sains tak boleh membuktikan siapa benda, apa benda yang boleh mencipta benda yang begitu menakjubkan seperti alam ini yang cukup sempurna. Sains tak boleh jawab soalan tersebut. Akhirnya mereka kata supernatural. Terjadi dengan sendirinya, saya spontan. Logik ke spontan? Alam yang hebat ini berlaku dengan spontan, tak munasabah. Dan sains telah membuktikan bahawa alam ini ada asas penciptaan Big Bang, kemudian dia berkembang, dan akhirnya dia akan musnah kembali. Itu pandangan sains. Dan bertepatan dengan pandangan kita bahawa memang manusia, alam ini diciptakan oleh Allah dan dia berkembang, akhirnya akan berlaku kemusnahan, iaitu kiamat. Bila Allah tak bagi tahu. Sains meramalkan memang akan berlaku kiamat, tapi sains tak boleh jawab bila. Boleh berlaku bila-bila masa. Kerana itu sebenarnya ayat wa huwa ala kulli syai'in qadir ini adalah ayat yang menentang satu fahaman yang disebut sebagai fahaman mekanisme. Dalam falsafah ada satu fahaman iaitu fahaman mekanisme. Mekanisme bukan mekanik, mekanik lain. Mekanisme adalah satu fahaman yang percaya bahawa alam ini telah diciptakan, tetapi Tuhan tidak menguruskan alam ini. Alam ini bergerak dengan sendirinya. Allah menciptakan manusia, manusia bebas untuk buat terusan apa saja. Allah menciptakan bumi, bintang dan sebagainya, tapi dia bergerak dengan sendirinya. Tuhan tak menguruskan, tak mentadbir alam ini. Dan ini bercanggah dengan akidah manusia, akidah Islam, Ahli Sunnah wal Jamaah. Allah menciptakan alam dan Allah lah yang mengaturkan takdir hidup dia, pergerakan dia bagaimana. Sebab itu mereka percaya bahawa
Mekanisme ini menolak semua perkara yang berkaitan dengan ketuhanan yang tidak boleh dikesan dengan panca indera. Maksudnya seperti emosi, rasa bahagia, cinta. Mana cinta? Gembira, mana gembira? Boleh hasilkan tak? Boleh cipta alat yang boleh kesan gembira. Oh, ini sangat gembira. Emoji keluar. Tak ada. Gembira bagi mereka tidak ada, cinta tidak ada, dan mereka ini melahirkan satu masyarakat yang seperti binatang. Sebab mereka percaya apa yang tidak boleh dikesan adalah tidak ada. Sedangkan manusia ini diberikan panca indera dan otak, 5 panca indera, kita boleh kesan apa yang ada depan kita. Tapi banyak benda lain yang tak boleh kesan. Contohnya apa? Syurga, neraka, dosa, pahala, mana? Apa mata boleh kesan? Telinga boleh kesan? Lidah boleh kesan? Boleh jilat kat mana-mana, orang rasa, oh ini ada pahala. Orang ni baik. Kan? Jumpa Nasir, jilat dahi dia. Oh, ini boleh masuk syurga ni. Tak ada. Atau nampak dekat dahi dia, oh, ada syurga. Kan? Nasir. Tidak ada. Jadi kalau orang kafir tanya kepada kita, empa percaya, orang Islam percaya kepada syurga, neraka, dosa, pahala. Mana? Tunjuk tengok. Kita nak jawab apa? Macam mana nak jawab? Kan? Orang Islam tanya untuk masuk Islam. Sebab ini dinamakan semua benda ini benda gaib, iaitu benda yang tidak boleh dikesan dengan panca indera. Sebab itu Allah menurunkan wahyu dia dan rasul dia untuk ajar kita benda yang otak manusia tak boleh fikir. Mana Tuhan? Mana malaikat? Sementara orang kafir pula, dia percaya apa yang dilihat seperti mekanisme ini betul, yang tak lihat tidak ada. Itu benda yang merapu. Ada benda yang kita tidak boleh nampak, tak boleh lihat, tak boleh rasa, tapi ia ada. Kita percaya syurga neraka walaupun kita tak nampak dia. Mana syurga neraka? Pernah nampak? Dapat pahala tak sembahyang subuh tadi ni? Jemaah. 27 pahala. Mana pahala dia? Cuba tunjuk tengok. Kau lah boleh buka handset, buka app dia. Dosa pahala tekan. Oh, subuh tadi banyak yang pahala. Share dekat Facebook. Kalau boleh lah. Tapi kita tak nampak. Kita percaya sebab Al-Quran sebut bahawa sembahyang dapat pahala, buat jahat dapat dosa, ada syurga dan neraka. Kita percaya. Itu maksud dia orang yang beriman. Dia tak nampak, tapi dia percaya. Kalau dah nampak depan mata, tak sempat nak beriman sebab dah kiamat. Jadi dalam banyak ayat, orang-orang kafir ini, dia akan perli Rasulullah. Dari dulu sampai sekarang. Dia perli apa? Kata kebangkitan semula. Tolong bangkitkan nenek moyang kita hak mati itu, nama Abdul tu. Tolong hidupkan balik. Kalau betul boleh hidup. Sains tak pernah buktikan orang yang telah mati raput dalam tanah tiba-tiba boleh dimakitkan kembali. Sains pernah buktikan? Tak boleh. Sebab itu sains dengan akidah dia sering bercanggah. Dan Allah suruh kita lihat pada alam. Allah kata dia yang mengawal semuanya. Kita lihat bulan mengelilingi bumi. Ini bumi, ini bulan pusing mengelilingi bumi. Betul tak? Mengikut arah lawan jam. Kemudian bumi pula pusing mengelilingi matahari pun ikut arah lawan jam. Jadi sebesar-besar makhluk seperti bumi dan matahari dan bulan itu Allah boleh kawal tanpa ada jalan raya. Yang arrow semua itu bukan jalan raya, itu tanda aja. Tapi dia tak apung-apung di angkasa, tidak ada rel macam kereta api, tidak ada jalan raya, tidak ada lampu isyarat, dan dia boleh bergerak dengan betul sehingga hari, malam, siang, malam, musim dan sebagainya berlaku dengan sempurna sehingga kita boleh tahu masuk waktu zuhur hari ini pukul berapa. Pukul berapa masuk zuhur? 1 apa? Macam mana kita tahu? Ada dalam takwim. Macam mana takwim boleh tulis? Siapa yang buat? Jabatan mufti. Jabatan mufti setiap negeri. Siapa yang kira jabatan mufti tu? Tok Mufti tak? Tak, Tok Mufti tak kerti matematik. Yang kira ialah orang dalam bidang matematik dan kadang-kadang bukan Islam pun. Macam mana mereka boleh kira? Sebab pergerakan seluruh alam di langit ini bergerak dengan sangat sempurna dan sekata, tak berubah. Menyebabkan kita boleh anggarkan bila akan berlakunya gerhana matahari 100 tahun akan datang. Boleh senaraikan tahun bila akan berlaku gerhana matahari. Dan kita boleh patah balik. Dulu gerhana matahari yang anak Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Ibrahim, pada gerhana matahari tahun bila? Boleh kesan balik. Sebab ini, kesempurnaan di alam ini menyebabkan ahli falak dan ahli matematik boleh meramalkan apa yang berlaku. Bila berlaku ketujuh, bila berlakunya musim panas, sejuk dan sebagainya. Dan Allah yang menguluskan semua ini. Tuan-tuan, tengok ni bumi ni, contoh bumi ini, cuba korek tengok. Korek, keluar nanti korek. Dalam-dalam, dia ada otak tak? Kau jumpa otak bumi? Dia ada otak tak? Dia tak ada otak.
Dia tak masuk sekolah mandu pun, tapi dia boleh jalan ikut peraturan dia. Sedangkan manusia yang ada otak ini, bila pegang steering macam orang tak ada otak. Langgar lampu isyarat, betul tak? Nak belok ke kiri tak bagi signal. Pernah bergaduh, accident dan sebagainya. Kita ada otak. Macam mana benda tak ada otak boleh bergerak macam ni? Itu sains tak boleh jawab. Melainkan kita kata ada orang, ada Tuhan yang menyusun seluruh alam yang cukup luas ini. Itu alam. Takkan manusia apa Tuhan tak boleh uruskan. Dan sebesar-besar alam, Allah boleh uruskan sekecil-kecil benda yang ada di dunia ini. Atom. Atom berarti tidak boleh dipecahkan. Perkataan A dan tom itu dua perkataan, maksudnya tidak boleh dipecahkan. Dan kita lihat dalam atom pun Allah yang mengawal elektron bergerak mengelilingi nukleus, proton dan neutron dalam gerakan melawan arus, melawan arah jam. Sama seperti di langit. Kenapa sama? Kerana Tuhan yang menciptakan alam ini, Tuhan yang sama mencipta dan mentadbirkan atom yang kecil itu, yang kita tak nampak dengan mata kita. Allah boleh kawal. Dan manusia yang beriman juga mengikut peraturan Allah. Kita pergi tawaf, ikut arah mana? Arah jam kan lawan jam? Lawan jam. Sama sepertinya Allah buat kepada seluruh alam ini. Kerana penciptanya adalah pencipta yang sama. Ini baru persamaan yang sangat sedikit. Saya belum datang lagi tentang persamaan di alam ini, yang ada rekaan di alam ini yang sama dengan benda-benda yang ada di dunia. Itu belum masuk lagi. Kalau kita kaji itu, barulah kita merasa hairan macam mana. Dan sains tak boleh menjawab semua ini. Akhirnya sains kata kebetulan. Itu jawapan dia. Dia tak sebut Tuhan, dia sebut kebetulan. Sedangkan kebetulan ialah perkara paling tak saintifik dalam sains. Betul tak? Sains mesti jelas, mesti accurate, mesti buat kajian dan sebagainya, mesti tepat. Tiba-tiba kebetulan. Tak munasabah kebetulan. Boleh tak saya ambil kursi ni semua saya baling, tiba-tiba tersusun dengan sendirinya. Hak tu pun tak boleh berlaku. Apatah lagi alam yang cukup hebat ini berlaku secara kebetulan. Tiba-tiba berlaku. Kebetulan ini adalah alasan saintis untuk menolak ketuhanan. Malah Allah menciptakan dalam rahim ibu satu benda yang lebih halus, lebih kecil lagi, yang tak boleh dikontrol oleh manusia, Allah yang kawal. Kita belajar sebelum ini dalam bab tauhid saintifik sebelum ini tentang pembentukan embrio dalam rahim ibu yang berasal daripada sperma. Sperma yang berpuluh ribu itu, cuba fikirkan balik. Sperma berpuluh ribu, kenapa satu saja yang dipilih oleh Allah untuk bersama dengan ovum kemudian membentuk anak? Berpuluh ribu sperma yang dimasukkan ke dalam rahim ibu, hanya satu yang dipilih. Kenapa siapa yang pilih? Macam mana boleh terpilih? Kan? Lebih hebat lagi kita fikir ialah macam mana sperma yang banyak ini boleh bergerak menuju ke ovari untuk mencari ovum. Agak-agak dia ada otak tak? Cuba tengok. Dia ada otak tak? Tak ada otak. Dia ada waist tak? Kau ada waist. Kau lah sesat ke? Masuk kot lain? Kan? Lagi-lagi masuk ke taik ke? Tak ada. Dia lagi situ. Jumpa kat situ. Allah beri wahyu kepada dia untuk mencari ovum. Bila sampai kepada ovum, melekat satu saja sperma, maka ovum mula mengeras dan sperma lain tak boleh masuk. Itu ciptaan Allah yang cukup luar biasa. Dan kita tak boleh jawab kenapa dipilih hanya satu. Jangan ikut ahli motivasi. Oh, kita semua hebat. Kenapa? Kita adalah sperma yang telah dipilih dalam ini. Motivasi pun bodoh macam sperma juga. Sperma ni bodoh. Dia bukan cerdik macam kita. Allah yang bagi arahan kepada dia. Allah aturkan sperma yang kecil itu bergerak bersama ovum. Peliknya ovum itu kemudian dia bergerak perlahan-lahan dengan bantuan daripada sila-sila macam rambut yang kecil. Dia bergerak kepada rahim melekat di situ. Macam dia tahu? Soalan macam kamu tengok konsert kan? Konsert orang ramai-ramai kan? Kemudian penyanyi itu dia akan rebahkan badan dia, penonton pakai pegang dia, tarik ke mana-mana, pusing kan? Soalan macam tu. Kalau saya tayangkan macam mana pergerakannya, kamu tengok. Pelik yang pergerakan dia. Kenapa bergerak ke arah rahim? Tak bergerak lawan arah rahim. Ataupun dia berhenti. Kita tak boleh jawab. Dan pembentukan dalam rahim ini adalah satu benda yang cukup luar biasa, sampaikan saintis pun surrender. Jadi ini menunjukkan kekuasaan Allah di langit, di bumi, dalam rahim, dalam atom. Allah yang berkuasa mengaturkan segala-galanya.
Kemudian dalam ayat yang kedua kita tengok allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dia juga Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Wa huwal azizul ghafur. Dan dia Maha Perkasa dan Maha Pengasih. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah nak menunjukkan lagi kekuasaan Allah untuk melawan manusia yang sombong dengan otak mereka. Tadi Allah lawan ahli sains, astronomi dan sebagainya. Sekarang Allah nak cabar siapa? Allah nak cabar doktor. Doktor kata mereka pandai sangat, boleh ubat orang. Tapi doktor pun tidak boleh menentukan kematian manusia. Dia boleh usaha, tapi Allah tak, doktor tak boleh tentukan siapa yang akan mati. Doktor kata, puan ada kanser ni, teruk dah ni, dah tahap 4 dah ni. Puan boleh hidup selama 6 bulan lagi. Akhirnya puan tersebut hidup 6 tahun. Doktor yang kata kawan tu akan mati, mati dulu. Dia pun tak sangka. Kan, doktor mati dulu. Doktor sebenarnya tak diramalkan kematian dia. Kalau doktor yang maha mengubati, menyembuhkan kita, kenapa doktor pun sakit? Logik tak? Maksudnya menyembuhkan kita bukan doktor. Doktor pun sakit. Yang menyembuhkan adalah Allah. Ubat hanya perantaraan. Vaksin hanyalah perantaraan. Kalau nak sakit, dia sakit juga. Sebab tu bila kita sakit, kita ingat kepada Allah, minta ke Allah dulu. Jangan kalut nak makan Panadol. Ini pening sikit nak Panadol budak-budak ni. Panadol itu bahaya. Saya tak boleh benarkan suka-suka. Rehat dulu, minum air masak banyak-banyak, berdoa supaya Allah sembuhkan. Buat sembahyang hajat dan sebagainya. Sebab itu, dalam banyak keadaan, sains tak boleh menentukan kehidupan dan kematian. Sama dengan kehidupan. Siapa yang boleh tentukan dalam rahim tu anak tersebut akan hidup ataupun akan gugur, akan mati? Tak boleh nak tahu siapa. Doktor tak boleh sahkan. Kata sihat, terus mati. Manusia yang aktif, kan, bersukan dan sebagainya, badannya sihat, tekanan darah tinggi tidak ada, kolesterol elok, badan tough, betul-betul. Ahli gusti, tengah gusti mati. Padahal kita, orang yang tua tak ada apa ni, sihat walafiat. Ada yang anak-anak pergi jaga, pergi melawat ayah atau datuk yang sakit dah, nak mati dah. Kena datang cepat ni. Datuk dah nazak. Datuk hidup lagi, anak yang kemalangan mati. Banyak berlaku tak? Jadi kehidupan dan kematian adalah hak Allah. Doktor tak boleh buat apa-apa. Jangan letakkan pengantungan kita kepada doktor dan ubat. Sebab tu dalam kitab-kitab lama ditulis bab akidah, barang siapa yang beranggapan bahawa dia sembuh dengan sebab dia makan ubat ini, dia telah kufur sebenarnya. Lari akidah dia. Itu hanya perantaraan. Doktor pun bagi ubat tak baik pun. Mana Mariam pergi ambil ubat tak baik-baik pun. Kadang dia ubah ubat lain pula. Kita usaha serah kepada Allah. Patah hari tu, yang saya patah hari tu, pergi ke hospital. Apa ubat dia bagi? Ubat tahan sakit saja. Dia tak bagi ubat lain. Saya tak peduli lah. Doktor, saya tahu kita minta doa ke Allah dulu. Suruh budak-budak ni sembahyang hajat. Keluar daripada hospital tu saja, panggil bomo lain pula, bomo patah. Yang dia ambil ramuan daripada janda baik. Pak mentua saya bawa, dia lekat ramuan tersebut. Usaha lain daripada usaha doktor. Doktor tak boleh buat apa-apa. Tak ada ubat apa-apa. Yang menariknya, bila pertemuan pertama check up saya dengan doktor, saya pergilah jalan kaki. Doktor kata, ni kenapa jalan? Mana kursi roda? Dah boleh jalan doktor. Dia kata, takkan boleh jalan cepat ni? Sebulan. Kita punya minta doa bagi jalan cepat sebab pertama kita nak mengajar, kan, ganggu. Kedua, saya dah janji nak bawa pelajar ke Mesir ketika itu. Pergi juga walaupun capek, tak sempurna lagi, jalan capek. Di airport ke LA tu jalan capek lagi. Orang tegur, pakcik tegur, kenapa Ustaz? Patah. Gagah pergi juga. Pergi panjat sana, panjat piramid dan sebagainya. On the way balik tu, naik di airport Cairo, dah nak jalan saya kepasan. Saya jalan laju bersama dengan orang lain. Elok. Munasabah tak? Wallahualam, saya tak tahu macam mana. Kenapa boleh elok? Wallahualam. Sama macam sahabat-sahabat kamu yang pergi ke Mesir, di sini asma. Di sana musim sejuk dengan habuk lagi. Tak kena asma. Abbas tak kena asma. Ayah dia berheran. Kalau balik Johor je mesti asma. Kan? Sebab penyakit datang daripada Allah dan Allah yang sembuhkan. Kita minta kat dia dulu. Kemudian baru kita usaha. Hidup dan mati adalah tanggungjawab Allah. Dan seperti itu juga dibahaskan kenapa dalam ayat ini disebut al-mauta wal hayata. Mati dahulu, kemudian baru disebut kehidupan. Sebagian ulama menyatakan kerana mati itu ialah sekali, hidup dua kali. Al-hayah itu maksudnya kehidupan yang kedua. Orang kata kehidupan hanya sekali. Siapa nama? Sa'idah.
tolong tutup pintu sekejap, silau mata saya. Dia cahaya matahari kena van, dia kena silap mata saya. Kita dah dalam rabun. Disebutkan al-maut wa hayah, maksud dia kematian hanya sekali, al-hayah itulah kehidupan yang kedua. Jadi orang kata hidup hanya sekali, jom enjoy. Kan? Jawab kepada mereka, salah. Hidup 2 kali, mati yang sekali. Itu masalahnya. Masalah kita hari ini ialah hidup 2 kali. Sekarang kita hidup, kita akan mati sekali, kita akan dibangkitkan kembali untuk dihisap apa yang kita buat di dunia ini. Sebab tu kita tak berani buat jahat. Orang Islam yang percaya kepada kebangkitan semula, kita takut untuk buat jahat, buat juga jahat yang terlanjur. Tapi kita insaf, sebab akhirat ada. Ni kenapa yang belajar agama ni? Tiada masa depan, orang kata. Macam saya berhenti sekolah Tatan 6 dulu, masuk sekolah pondok. Hang nak kerja apa? Kakak saya kata, bergaduh dengan kakak saya. Mak ayah tak setuju. Jiran pun tolong kritik sekali, datang bahas, nak berhenti buat apa? Marah kat saya. Waktu itu masuk pondok hina. Sekarang masuk sekolah agama, bangga. Anak masuk sekolah tahfiz, bangga. Dulu tak. Sebab mereka tak lihat kehidupan selepas mati. Selepas mati kita hidup, sebab itu kita buat baik pada hari ini. Sebab itu saya gagah, paksa diri, tulis buku. 3 malam tak tidur. Pening terus. Tapi Allah takdirkan siap. Sebab ilmu itu datang daripada Allah. Macam mana saya boleh siap? Wallahu a'lam. Saya tak pernah buat seumur hidup saya. Ini buku yang ke-67. InsyaAllah ada buku lagi yang akan datang. Saya harapkan boleh tulis banyak lagi. Sebab saya tak ikhlas tulis buku ini. Saya nak pahala. Saya nak bila saya mati, buku ini masih hidup. Dia masih hidup. Ada orang akan baca. Kemudian orang dapat manfaat dan saya dapat pahala ketika saya telah mati. Kalaulah kita dapat pahala sekadar apa yang kita buat ketika hidup, solat. Ketika hidup saja, mati tak boleh buat dah, betul tak? Sedekah, puasa, haji ketika hidup saja. Jadi kalau kita mati, takkan terhenti. Kita nak satu benda yang sedekah jariah. Itu maksud jariah. Jaro yajri, bergerak. Seperti air yang bergerak, sedekah berjalan walaupun kita mati. Ni kita sedang belajar ramai-ramai kan? Suara saya habis bercakap ni. Johor itu pun suara tak habis lagi. Sakit tak habis lagi. Kan? Tapi pahala juga dapat kepada Encik Fauzi yang wakafkan rumah dan tanah ini. Ini semua meja-meja yang dia beli baru semua ni. Dia yang beli. Dia tak datang mengaji pun. Dia bekerja. Pahala dapat kat dia daripada jauh. Kan seronok macam tu. Sebab kita percaya kepada akhirat. Kalau kita tak percaya akhirat ada, buat apa saya buka sekolah agama? Baik saya pergi niaga. Kita bukannya lekeh, tak ada kerja lain. Saya dulu pengurus syarikat. Saya pengarah syarikat. Sebelum berhenti, kita ada syarikat sendiri. Bukan main-main. Tapi berhenti juga sebab kita perlukan satu pendidikan yang berbeza, maka kita buat. Kemudian Allah kata lagi dalam satu hadis, innallaha azala bani adam bil maut. Allah menghina manusia ini, anak Adam ini dengan kematian. Nak kata kepada manusia bahawa hang hebat bagaimanapun, engkau hebat macam manapun, kacak terang manapun, tubuh sasar terang manapun, akhirnya tetap mati. Ada manusia yang tak mati. Dah nak belagak buat apa? Seolah-olah Allah nak kata macam tu. Engkau bangsa yang hina, tak payah belagak sangat. Kerana akhirnya kita akan mati. Jadi kalau kita tahu mati ini pasti, kenapa tak bersiap untuk mati? Kenapa hidup bekerja seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya? Wajanlah dunia darul hayah. Dan Allah jadikan dunia ini sebagai negeri untuk hidup, untuk kita meneruskan kehidupan. Makan, minum, rumah tangga dan sebagainya. Semua darul maut. Kemudian kita akan mati. Wajanlah akhirata darul jaza. Dan jadikan akhirat sebagai hari pembalasan. Semua darul baqa. Dan kemudian hari yang kekal selama-lamanya. Maksudnya Allah beritahu awal, kematian adalah wajib. Masa depan kita semua yang pasti ialah mati. Yang duk kalut dengan SPM sampai tak mengaji agama pasal apa? Tingkatan 1 masuk tuition dah. Kenapa SPM tingkatan 5 tu? Tu dia lah. Masuklah mengaji agama dulu. Kan? Cuti bulan 12 Mei lah mengaji agama dengan kita, buat khusus. Ini seumur hidup nak SPM saja. Dapat SPM, accident, mati. Tak kata apa? Betul tak? Puluh nak ambil lulus, dapat apa PhD dan sebagainya, dapat BA dan sebagainya. Okey, tak apa. Sampai tinggal dunia tak sempat dapat benda lain. Dapat ijazah, mak yang datang ambil ijazah. Sebab anak kemalangan mati. Ini masa depan kita bukan nak jadi suami orang ke, nak jadi isteri orang, nak jadi pensyarah dan sebagainya. Mati. Itu yang utamanya. Yang lain belum pasti. Nyawa kamu.
Maka Allah suruh kita bersiap sedia. Kalau tahu ada kehidupan ini sementara, kenapa kita bekerja seolah-olah kita tidak akan mati selama-lamanya? Baik, pelajar perempuan yang terlelap sila bangun. So dia orang bangun. Ini mereka pelajar baru, baru dilatih untuk belajar dalam tempoh yang panjang. Berdiri dulu, berdiri. Berdiri bukan denda untuk hilangkan mengantuk. Jangan risau. Di sekolah kita, siapa yang rasa mengantuk, berdiri sendiri. Tak ada masalah. Dia bukan denda. Untuk paksa diri belajar 10 jam sehari tanpa mengantuk. Kelas kita memang macam ni. Saya bercakap terang, kamu catat nota sendiri. Nanti keluar periksa. Kita bukan je salin satu-satu. Anak muda keluar salin semua ni, nanti keluar periksa. Tak pasal ya. Kita buat macam di universiti. Syarah. Awak catat sendiri. Tulis sendiri, faham sendiri, nanti kita akan periksa. Kenapa Allah jadikan kehidupan dan kematian? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebab Allah nak menilai siapa di antara kamu yang buat baik ketika di dunia ini. Di dunia ini adalah dewan peperiksaan di mana kita berperiksa dan keputusannya dapat di akhirat. Allah nak tentukan siapa yang di dunia ini paling baik. Dan dalam masa yang sama Allah kata wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa untuk membalas kepada amalan kamu. Siapa yang buat jahat di dunia ini, Allah ada kuasa untuk balas. Dalam masa yang sama Allah kata Al-Ghafur, dia maha pengampun. Maksudnya kalau kita berdosa di dunia ini, minta maaf ke Allah, Allah akan ampunkan. Dengan syarat minta maaf. Sebelum berlakunya kiamat, minta maaf. Sebelum mati, minta maaf, istighfar dan sebagainya. Allah maha pengampun. Sebab tu kena ingatkan dua sifat ini. Al-Aziz, maha berkuasa, Allah boleh balas kejahatan kita bila-bila masa. Allah itu sari'ul hisab, dia balas segera. Kita buat jahat hari ni, terus kena hari tu juga. Kan? Macam satu gambar saya tengok dalam YouTube. Gerakan kebebasan wanita di India. Apa mereka buat? Tak mau pakai tudung, lambang kebebasan. Apa mereka buat? Duduk tempat tinggi, nak berangin, kemudian bakar tudung tersebut. Punya cerdik. Bakar tudung tu terbang kena muka dia, terbakar dia sekali. Allah bagi cash terus. Cash Allah bagi. Pembebasan wanita bakar tudung. Tudung ini lambang kongkongan kepada wanita kononnya. Kena. Jadi kadang-kadang Allah bayar segera, dan Allah juga sifat dia apa? Jabbar Qahar. Terjemah macam mana Jabbar Qahar? Maha Samsing. Jabbar Qahar maksudnya Maha Samsing. Macam saya Samsing ni kan? Apa tengok-tengok? Ada hutang? Pang dia tahu. Samsing. Awak saya suruh buat, awak tak buat. Pang saya bertampar. Samsing. Jadi Allah pun Maha Samsing. Allah suruh buat macam ni, kamu tak buat, Allah nak hukum segera. Ikut suka Allah lah. Ya, Allah ada kuasa untuk buat. Jangan nanti kita duduk tengok, oh Allah itu Rahman Rahim, pengasih penyayang, teruskan buat dosa. Terus buat dosa. Sebab ustaz-ustaz ajar Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sampai tak boleh berubah. Ini salah faham dalam kekuatan Allah. Kemudian dalam ayat yang ketiga Allah cerita lagi tentang langit. Ini kosmologi sungguh ni. Allazi khalaqas sab'a samawatin tibaqa, dan dialah Tuhan yang menciptakan 7 lapisan langit secara berperingkat. 7 lapisan langit ni apa dia? Jangan tanya, itu kuasa Allah. Yang kita nampak di langit ni, semua di atas kita, di bintang dan semuanya ni, planet, adalah langit dunia sahaja. Langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, kita tak tahu di mana. Itu serah kepada Allah, tak perlu takwil. Ma tara fil khalqir rahmani min tafawuj, dan kamu tengoklah wahai orang kafir, apakah ada kecacatan pada ciptaan Allah di alam ini. Farji'al basar hal tara min futur. Tengok sekali lagi. Tengok maksud dia, buat kajian wahai orang kafir, apakah ada sebarang kecacatan. Sumarji'al basar hal karatan yang qarib ilaikal basar khasian wa huwa hasir. Buat kajian sebanyak yang kamu nak, dan lihat apakah ada kecacatan dalam alam ini. Maksudnya Allah suruh orang kafir yang hidup pada hari ini, yang menolak ketuhanan, yang menolak Tuhan ada, buat kajian. Sebab Allah tahu bahawa suatu hari nanti, sekarang ini sains dikuasai oleh orang bukan Islam. Dan orang bukan Islam pula adalah orang-orang yang etis. Bukan takat bukan Islam, tapi juga menolak penciptaan Allah. Dan kita lihat Allah mahu orang kafir inilah mengkaji alam dan lihat.
Kita lihat tokoh hebat Stephen Hawking. Dia ahli fizik yang paling hebat pada zaman ini, baru saja meninggal dunia. Dalam bukunya A Brief History of Time, dia pernah kata bahawa keseimbangan ataupun kesempurnaan alam ini tidak ada batas yang sains tak boleh terima. Sehingga dia kata tentu diciptakan oleh satu kuasa yang luar biasa. Maksudnya Allah lah, Tuhan. Tak sebut Tuhan, dia sebut satu kuasa luar biasa. Buku ini diboikot oleh para saintis. Sebab dalam dunia saintis, menyebut Tuhan berarti salah. Sebut Tuhan ada satu kesalahan. Bila disebut benda yang seolah-olah Tuhan, maka buku ini diboikot dan dia ditekan. Akhirnya dia menyerah, dia ubah suai. Dalam buku berikutnya, edisi berikutnya, dia buang perkataan tersebut. Dia tolak ketuhanan, dan Stephen Hawking mati sebagai seorang etis yang sangat benci kepada agama. Apa dia kata? Ini tengok logik orang bukan Islam. Walaupun dia bijak, pandai dalam sains, tapi dalam bab agama, akidah, dia bodoh. Apa kebodohan dia? Ini kebodohan yang sama orang kafir dahulu. Cuba tengok apa dia kata. I think the universe was spontaneously created out of nothing. Dia kata alam ini telah terbentuk, tercipta secara spontan, daripada tidak ada. Spontan dia kata. Maksudnya tidak ada perancangan, berlaku begitu saja, tanpa sebab. According to the law of science, mengikut undang-undang sains. Hai, pelik betul. Kenyataan ini pun pelik dah. Dia kata berlaku spontan tapi mengikut undang-undang sains. Kalau undang-undang, peraturan, berarti tak spontan lah. Betul tak? Jadi nak kata macam mana orang bijak ni. Spontan satu, law of science satu. Dua benda yang kontradiksi, yang bercanggah, berarti perkataan ini adalah paradoks, adalah salah. If you accept as I do, kalau kamu terima macam mana yang saya sebutkan, that the laws of nature are fixed, then it doesn't take long to ask what role is there for God. Kalau kamu terima bahawa alam ini terbentuk secara spontan sendiri, secara kebetulan, maka tidak ada lagi peranan Tuhan. Itu tujuan dia. Disebut alam ini tercipta secara kebetulan supaya tidak ada peranan Tuhan. Itu tujuannya. Sedangkan tak boleh terima alam yang sempurna ini boleh berlaku spontan. Spontan ni macam kamu tertidur, kan? Duduk dengar saya mengajar tertidur, itu spontan lah. Kecuali kamu rancang nak tidur, itu lain. Kan? Ini nak buat satu benda yang besar, tiba-tiba spontan. Macam saya kata ada sahibah, ada tulis ABC kan? Sahibah, pernah main sahibah? Orang moden tak pernah main sahibah, main game dia tahu, kan? Main perkataan tu ada A, B, C banyak kan? Saya pegang tu, saya balik prum. Agak-agak boleh betul perkataan Rohizi Rais ataupun Rais saja. Agak-agak boleh berlaku. Kebarangkalian yang berapa juta kali kita boleh prum, tak boleh. Itu dah spontan. Mustahil benda yang tersusun hebat berlaku dengan spontan. Mustahil. Semua benda yang elok dia buat dengan cara terancang. Lego, kamu main Lego kan? Lego, kamu susun dengan elok betul-betul, baru jadi satu binaan yang elok, betul tak? Kalau ciptaan sekarang membabi buta, nak jadi apa? Sukar untuk jadi. Itu pun benda yang simple. Alam ini takkanlah spontan. Jadi kita rot apa yang dikatakan oleh Stephen Hawking tentang penciptaan. Apa lagi dia kata? There was no time before the Big Bang. Yang tadi saya sebut Big Bang, penciptaan alam. Sebelum penciptaan Big Bang berlaku, sebelum penciptaan alam, time and space doesn't exist. Faham? Macam mana nak terang bab fizik time and space dalam masa singkat ni? Bolehkah? Baik, masa dan ruang menentukan tindakan. Macam ni. Contohnya sekarang saya buat apa? Saya sedang bercakap. Di mana? Ni, depan ni. Bila? Tengok jam pukul berapa? Pukul 11.07. Itu masa dan tempat. Semalam kita tuan-tuan makan malam. Makan di mana? Di rumah, di kedai makan, di dapur. Ada tempat kan? Bila? Oh, pukul 9.30, lepas maghrib, lepas isyak. Ada masa tak? Jadi time and space tak boleh berpisah dengan tindakan. Semua tindakan mesti berkaitan dengan time and space. Faham? Itu fizik. Jadi dia nak kata ialah sebelum berlaku Big Bang tidak ada time and space. Maksud dia, we have finally found something that doesn't have a cause, because there was no time for a cause to exist in. Dia katakan ada satu zaman, iaitu bukan zaman, masa. Satu keadaan sebelum Big Bang, masa tak wujud, berarti tindakan tak boleh dibuat.
Maksud dia apa? For me, this means that there is no possibility of a creator because there is no time for a creator to have existed in. Dia kata bahawa pada saya ini menunjukkan bahawa tidak wujud seorang pencipta. Kerana masa tidak ada, maka Tuhan tak boleh menciptakan. Sebab menciptakan adalah satu perbuatan. Nampak tak? Nampak macam betul, tapi bodoh sebenarnya. Inilah kebodohan orang yang tak beriman. Dia sangkakan bahawa Tuhan itu mesti terikat dengan space and time. Tuhan ciptakan alam ini. Tuhan tak boleh berada di alam ini, di dunia ini. Jadi semua agama yang kata Tuhan dilahirkan 25 Disember, Yesus dilahirkan, itu agama yang salah. Sebab Tuhan mesti hidup sebelum itu untuk menciptakan alam. Kalau tidak, siapa cipta alam? Tuhan tak boleh dilahirkan. Sebab kalau dia dilahirkan, sebelum dia lahir, alam tidak ada. Siapa yang mentadbir alam? Agama Hindu dan sebagainya dilahirkan di mana? Semua agama itu terbatal dengan sains seperti ini. Boleh faham tak? Sains pula menentukan Islam betul. Kemudian kita lihat, walaupun Tuhan menciptakan Big Bang yang masa dan ruang, Tuhan tak terikat dengan Big Bang, dengan ruang dan masa. Kenapa? Mudah yang macam ni. Kita ada tempat kuih hari ni, insya-Allah sedap. Makan lepas ni. Ada makan lepas ni. Makcik yang buat kuih tu, ada kita makan kuih tu, kita pegang makan, makcik ada dalam ni. Munasabah tak? Makcik ada dalam kuih, makcik buat apa dalam ni? Tak, makcik lah kuih ni. Munasabah tak? Makcik yang buat kuih, dia ada dalam kuih yang dia buat. Munasabah tak? Gila tak? Gila. Tuhan yang ciptakan alam ini, takkan Tuhan ada dalam alam tersebut. Kalau Tuhan ada dalam alam tersebut, siapa ciptakan alam? Logik? Pembuat roti tak boleh berada dalam roti yang dia buat. Tak munasabah. Betul tak? Itu maksud dia. Jadi Tuhan tak terikat dengan alam ini. Sebab tu dia menciptakan alam ini tanpa time and space. Ini yang manusia tak faham. Dia ingat semua benda berkaitan dengan alam fizik ini. Alam fizik ini kita boleh kesan melalui 5 panca indera, kan? Mata, penglihatan, pendengaran dan sebagainya. Nampak cahaya dengan mata kita. Okey, nampak saya ada. Kita rasa angin. Oh, ada angin. Ni tak ada angin. Pandai depa no. Kipas buat kat depa kan, kat kita tak ada. Panas ni. Dah ada baju hitam hari ni. Kan kita rasa berarti suhu ada, udara ada kalau ada. Kan? Kita makan, kita rasa ada rasa manis dan masam. Kita tak tahu ada manis. Faham? Itu yang kita boleh rasa. Ada benda yang kita tak boleh kesan dengan panca indera kita, dengan otak kita, iaitu dosa, pahala, syurga, neraka, Tuhan, malaikat, semua benda gaib tak boleh dibentangkan. Kebangkitan semula tak boleh dibuktikan sekarang. Sekarang tak boleh. Sebab tidak ada manusia yang mati reput dalam tanah dihidupkan kembali. Tapi kadang-kadang Allah datangkan untuk tunjuk kepada manusia. Misalnya Nabi Uzair AS. Dia lalu sebuah kampung, sebuah negeri, habis musnah semua dah. Dia kata, bolehkah kampung yang musnah ini, manusia dan haiwan telah mati ini dihidupkan kembali? Hancur habis ni dengan tulang. Maka Allah tidurkan dia dalam masa yang panjang. Bila dia bangun balik, tengok keldai dia dah hancur dengan tulang, tapi makanan dia masih elok. Nampak? Dan Allah hidupkan balik keldai dia. Tiba-tiba bangun, tulang itu diseliputi dengan daging, ada kulit, kan? Dia terus berbunyi balik, hidup balik. Allah nak buktikan bahawa memang Allah boleh bangkitkan semula. Kenapa? Kalau Allah boleh menciptakan kita, kan, kemudian mematikan kita, nak bangkit semula, apakah payah? Hidup kita pun Allah yang tentukan. Demikian juga Nabi Ibrahim AS pernah juga berkata benda yang sama. Macam mana benda yang telah mati nak dihidupkan balik? Allah kata, afala tu'min? Surah Baqarah kan? Kamu tak beriman ke? Apa Nabi Ibrahim kata? Bala, bahkan aku beriman, walakin liyatma'inna qalbi, tapi aku nak menenteramkan hatiku. Sebab tu kita belajar sains, bukan soal nak akidah, tapi kita nak menguatkan akidah kita. Itu tujuan sains. Maka Allah suruh cari 4 ekor burung yang berbeza, cincang buat apa? Buat rabu burung. Grey sekali buat rabu. Cincang hancur habis dengan bulu dia, dengan kaki dia, dengan semualah grey semua tu. 4 ekor letakkan di 4 buah bukit yang beza. Kemudian Allah suruh panggil, datangkan burung tadi. 4 burung terbang datang kepada Nabi Ibrahim, menunjukkan Allah boleh ubah hukum fizik yang ada di dunia ini. Minta kawan kita berdiri sekejap.
Tak apa, mereka masih baru belajar. Baru sebulan duduk sini, tak erti apa lagi. Berdiri, tak apa. Bagi membuktikan bahawa Allah boleh ubah. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang ditimpa tanah runtuh, dibom dan sebagainya. Orang semua mati. Terperangkap seminggu, bayi boleh hidup lagi. Sedangkan orang yang biasa-biasa terjatuh, terjelepuk dalam bilik air pun meninggal dunia. Dia nak mati. Duk heran ni, makcik ni mana lama tak keluar rumah ni, ingat balik kampung. Tiba-tiba berbusuk je, mati kat bilik air seorang. Anak ada 10 orang, seorang pun tak jaga. Hai, alangkah malangnya. Kan? Ambil nak angkat banyak sangat. Tapi kalau ahli sains ini betul-betul dia beriman dan dia ikhlas dengan ilmu dia akan lihat Tuhan dalam setiap ciptaan dia. Contoh, Albert Einstein dia kata apa? The more I study science, the more I believe in God. Ini perkataan yang menakutkan orang etis. Etis juga marah dengan perkataan ni. Dia kata semakin aku belajar sains, semakin aku belajar Tuhan itu ada. Sebab dia temui kesempurnaan di alam ini dalam tubuh kita dan akhirnya sains membawa kepada ketuhanan. Itu yang sebenarnya. Itulah maksud tauhid saintifik. Boleh faham? Jadi Albert Einstein dia katakan dia memeluk Islam dan telah berhijrah di akhir usia dia ke Iran jadi seorang Syiah. Dia ada tulis banyak buku, surat dalam bahasa Jerman berbincang tentang agama dengan Ayatullah ketika itu. Ada gambar dia. Sebab rupanya dia dapati teori tentang masa, bahawa masa itu adalah relativity masa ada sama dengan Al-Quran, bertepatan dengan Al-Quran. Dia terkejut macam mana Al-Quran boleh tepat dengan teori dia, dan dia masuk Islam. Katanya masuk Islam. Sebab tu cerita Albert Einstein di akhir usia dia sebelum dia mati tidak ada, media gelapkan, tak beritahu dia masuk Islam. Kalaulah diberitahu dia masuk Islam, cuba bayangkan, habis orang lain yang suka pada dia, yang akan masuk Islam. Ahli sains masuk Islam. Demikianlah Islam sangat memandang tinggi kepada sains. Allah sebut banyak dalam Al-Quran, lihat kepada alam ini, lihat kepada haiwan, lihat kepada gunung ganang, lihat kepada unta dan sebagainya untuk mengkaji. Menunjukkan sains adalah sebahagian daripada ilmu Islam yang digalakkan. Sebab itu suatu masa dahulu Islam mengungguli dalam bidang sains ini. Di Andalusia mereka telah menghasilkan ulama yang cukup hebat. Mereka telah mengira ukur lilit bumi ketika itu, yang angka dia tepat sampai hari ini. Mereka telah membuat pemetaan di langit, buat glob yang sebesar bilik ini, glob bulat tu, bukan peta bumi, peta di langit, di mana kedudukan bintang-bintang yang ada di langit. Fatimah tu, hujung tu Fatimah. Mana Fatimah? Fatimah apa? Azriya. Tu Maryam, minta maaf, salah. Maryam. Tu Maryam, Fatimah lain. Ni Maryam Al-Astrolabi. Dia mencipta astrolab, sesuatu saja, iaitu alat untuk mengesan kedudukan bintang di langit. Perempuan ketika itu telah pun belajar dalam ilmu yang cukup tinggi ketika Eropah masih gelap. Mereka melukis peta-peta dunia ketika itu. Seluruh dunia telah diterokai oleh mereka. Mereka lukis tentang tanah Melayu. Mana tanah Melayu? Tanah Melayu suatu masa dahulu. Sekarang tidak ada lah. Dia dah berubah. Geografi bumi berubah, dari bentuk lain. Dulu macam ni. Ketika Eropah ketika itu masih mundur. Orang perempuan mereka tak dibenarkan belajar, tak boleh masuk sekolah. Sekolah pun tak ada sebenarnya. Dan perempuan dianggap di Eropah ketika itu sebagai separuh binatang. Mereka disuruh bekerja, digunakan sekadar untuk puaskan nafsu mereka. Dan ketika yang samalah orang perempuan Islam telah membuka universiti pertama dunia di Morocco, adalah dibuka oleh seorang perempuan. Mana pula orang Melayu mereka, perempuan tak boleh mengaji ustaz tinggi, masuk dapur juga. Tak ada. Islam benarkan mengaji setinggi yang boleh. Masuk dapur tu orang lelaki pun boleh masuk, apa masalah? Kan? Ini tak boleh mengaji tinggi-tinggi sebab takut nanti masuk dapur juga. Masuklah. Tak masalah. Sebab tu kita buka sebuah sekolah kita ini. Ini model-modelnya. Semua nak ke Mesir dah. Sebahagian yang telah ke Mesir, sebahagian akan ke Mesir insya-Allah. Kan? Dengan guru-gurunya hebat,
Tujuannya ialah supaya pelajar ini cemerlang. Ini guru Ustaz Abdul Latif sebelah ni. Dia muda lagi, umur 20 lebih. Dia ialah konsultan syariah untuk bank Standard Chartered dan konsultan syariah bank paling muda di Malaysia. SPM pun tak ada. Punya hebat. SPM tak ada. Tapi boleh bahasa Arab, Inggeris, Urdu, Turki. Jadi barisan guru-guru inilah yang kita susun untuk dipertemukan dengan pelajar-pelajar yang muda ini, yang kita harapkan mereka ini boleh menjadi lebih hebat lagi. Nak duduk? Dah tak ngantuk dah? Silakan duduk. Dah boleh duduk? Tak boleh, tak ngantuk lagi? Berdiri. Dan mereka juga baru habis peperiksaan baru ni. Peperiksaan SEM pertama akan digabungkan dengan SEM yang kedua. Peperiksaan 12 subjek yang cukup susah. Dan saya tengok soalan pun tarik nafas, tak lepas. Sains dalam bahasa Arab, matematik, geografi, sejarah dalam bahasa Arab, ilmu komputer pun Al-Hasub, komputer dalam bahasa Arab. Maka lebih kurang lah. Nak kata dulu cemerlang, tidak. Sederhana, dalam 50% dapat. Sebab benda baru pada mereka. Dan mereka ada periksa sekali lagi sebelum naik tahun depan. Ini kena usaha lah. Sebab tu kita sekarang di Sinar, kita mula belajar matematik dalam bahasa Arab. Kitab yang sama mereka gunakan, persediaan di sini. Dan saya juga terpaksa belajar matematik, subjek yang paling saya benci waktu sekolah dahulu. Terpaksa belajar matematik balik, geram betul. Rupanya matematik perlu. Sebab tu di sini saya ajar matematik, tolong bagi perhatian. Mandarin ada, tolong bagi perhatian. Apa lagi ada? Sains, sejarah, semua itu benda yang diperlukan untuk masa depan nanti. Mereka pergi makrut, hantar gambar kepada saya, makrut kitab dan sebagainya, seronok. Jadi kita bersiap nak ke Mesir, insya-Allah. Tahun ni ada 3 orang hantar, tahun depan 10 orang, nanti giliran kamu pula. Bila, Al-Hafiz? Insya-Allah tu bila? Dan ini kita buat pemantapan 3 bulan. Ini peserta kita yang belakang sebagai pembuka. Sebab sukar untuk meyakinkan kepada mak ayah bahawa bahasa Arab yang mereka dapat dalam STAM dan SPM terlalu rendah. Maknanya lulus imtiaz, mumtaz STAM, pergi Mesir tak lulus periksa bahasa Arab. Faham? Nak masuk ke Universiti Azhar tahun 1 sekarang, semua peserta kena ambil ujian bahasa Arab 7 level. Macam berita konsel lah, bahasa Inggeris. Ini bahasa Arab. Jadi majoriti STAM tak lepas, dia kena masuk kadang pertengahan, kadang depan. Kena habis setahun pula untuk masuk tahun 1. Kesian. Masuk tahun 1 tak lulus lagi, ulang lagi tahun 1. Tak kesian ke? Mak ayah tak faham. Dia ingat bahasa Arab dia sama dengan bahasa STAM dan SPM. Jadi kita buat kursus ini untuk membantu pelajar yang nak ke Mesir. 3 bulan pergi Mesir lebih kemas, lebih seronok, lebih ada wawasan. Sebab pelajar tadi yang 5-6 orang tadi baru 13 tahun, 14 tahun, periksa yang sama mereka ambil, lulus sekali periksa 7 level habis semua. Itu mengejutkan pelajar-pelajar STAM di Mesir. Mereka ingat lepas Mumtaz hebat dah, datang ke Mesir baru tahu langit tinggi rendah. Pelajar kita alhamdulillah lepas. Baik, kemudian kita lihat ayat yang kelima. Cuba dengar ayat kelima. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami hiasi langit-langit dunia itu dengan masabih, dengan lampu-lampu, yakni bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikannya sebagai rejaman kepada syaitan. Jadi tafsir menyatakan bahawa yang dimasukkan dengan bintang ini, masabih ini adalah bintang, yang dimasukkan bukan direjam dengan bintang-bintang, tetapi dengan tahi bintang atau meteor. Meteor kita tak nampak, syaitan tak nampak. Jadi ahli tafsir menyatakan bagaimana syaitan direjam dengan meteor, wallahu alam, kita tidak tahu. Kita cuma nampak meteor yang terpancar di langit. Ada yang sampai ke bumi, ada yang pernah memusnahkan dinosaur suatu masa dahulu, adanya membentuk tasik yang besar seperti di Pendang. Pendang pula dah. Di Padang, Pendang pula dah. Di Padang, kalau tuan-tuan pergi, ada tasik Mindanao yang cukup besar. Hasil daripada hentaman meteor. Dan Allah ciptakan bumi ini, dia mempunyai protection. Kalau masuk dia meteor tu akan terhakis besar, dia akan mengecil kecil, jatuh ke bumi, selamat di bumi. Dan kadang-kadang hilang macam tu saja.
Sebab dia juga ada Allen Bell. Nama dia Allen Bell, iaitu medan magnetik yang menghalang benda asing daripada sampai ke bumi. Semuanya Allah ciptakan supaya kehidupan di bumi selamat. Dan kemudian Allah kata lagi, wa'atadna lahum azab as-sa'ir, dan kami sediakan bagi syaitan-syaitan tersebut selepas direjam azab siksaan api yang menyala-nyala. Dan Allah kata dalam ayat berikutnya, walillazina kafaru bi rabbihim azab jahannam, dan bagi orang kafir yang kafir dengan Tuhan mereka juga diberikan azab neraka jahanam bersama dengan syaitan-syaitan yang lain. Allah samakan orang manusia dan tak beriman dibakar dalam neraka jahanam bersama dengan syaitan-syaitan. Wa bi'sal masir, dan itulah tempat yang paling hina sekali. Wa idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Allah gambarkan siksaan kepada orang kafir. Tadi cerita tentang alam, tentang Allah suruh tengok alam supaya beriman. Kalau tak mau beriman pula, Allah kata apa? Maka hukum orang yang beriman ialah dibakar dalam api neraka bersama dengan orang kafir, bersama dengan syaitan. Dan Allah kata keadaan dalam neraka macam mana? Apabila mereka dicampakkan ke dalam api neraka, sami'u laha syahiqan, mereka mendengar suara dalam neraka itu yang mengerikan, suara orang menjerit, suara api neraka. Wahiyat tafur, dalam keadaan api neraka itu menggelegak. Jadi bunyi-bunyi ini sebenarnya menambahkan ketakutan dan penderitaan orang kafir. Bila dibawakan di depan neraka, barulah mereka faham, oh ada neraka rupanya. Dulu aku tak percaya, sekarang aku percaya. Jadi jarak nak sampai ke neraka tu dalam keadaan diheret dengan muka ke tanah, kan, disembab ke tanah, diheret dalam masuk neraka itu, dah dengar dah bunyi orang menjerit, bunyi gelegak api neraka, dia dah takut. Jadi ketakutan itu pun adalah satu azab kepada orang yang nak masuk neraka. Samalah macam kita kan nak masuk Jawi. Ada yang masuk Jawi lagi? Ada Anas seorang, mana Anas? Kan? Nak masuk Jawi tu relax kan? Dengar kawan-kawan menjerit, habis, lari habis semua. Sebab ketakutan menghadapi satu benda itu lebih menyeksakan daripada siksaan tersebut. Maka orang kafir ini akan berhadapan dengan siksaan ini. Takadu tamayyazu minal ghais, dan hampir-hampirlah neraka itu melimpah pecah kerana marahnya kepada ahli neraka ini. Neraka diibaratkan dalam Quran banyak kali, dia seolah-olah manusia yang ada perasaan marah. Dia bertanya, ada lagi tambahan untuk ahli neraka ini, aku nak bakar. Sampai melimpah punya ramai ahli neraka. Dan dia juga ada perasaan marah kepada ahli neraka, maka dia bakar ahli neraka ini dengan seteruk-teruk pembakaran. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha nazir. Dan bila orang kafir ini nak masuk neraka, berjumpa dengan penjaga-penjaga neraka tanya apa? Sebelum ni kamu bukan ada orang datang lah bagi peringatan tentang neraka ini? Di dunia dulu dah sampai peringatan belum? Saja dia tanya. Padahal dia tahu dah orang kafir ini memang sampai peringatan. Al-Quran ada, Bible ada, Injil ada, Taurat ada. Para Nabi diutuskan beratus-ratus, beribu-ribu peringatan. Tapi mereka ingkar. Saja tanya untuk menyakitkan hati orang yang nak masuk neraka. Kita tahu dah nak kena sebat sekejap gini. Ada orang tanya lagi, Al-Hafiz tanya pula dekat Danish. Kena sebat Danish, kenapa? Diam sudahlah. Kan? Soalan ni soalan provokasi menyakitkan hati orang kafir. Pada muka kamu, dulu kamu tak percaya sangat, seolah-olah nak kata macam tu. Apa mereka jawab? Qalu, orang kafir kata, bala. Allah sedih, bala. Dah ada peringatan dulu. Qad ja'ana nadhir, dah datang orang beri peringatan. Ustaz Rohizi pun datang, pusing JB semua dah. Buat kuliah, bagi tahu neraka ada, syukur neraka ada. Tak degil sangat, panas muka. Seolah kata gitu. Fakazabna, tapi kami dustakan. Dah ada dah, masuk sekolah agama dah, keluar balik tak percaya kepada syurga neraka, buat benda lain, buat maksiat dan sebagainya. Fakazabna, itu maksudnya mendustakan. Bukan tak tahu, bukan tak baca Quran. Baca Quran, faham, tapi kazabna, kami dustakan, seolah-olah benda itu tak betul. Wa kunna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Sebenarnya ketika dunia tersebut didatangkan Nabi, didatangkan ayat Quran, didatangkan pendakwa ustaz-ustaz, mereka kata apa? Bohong. Allah tak pernah kata apa macam ni. Kamu sebenarnya sesat. Kata kat Ustaz Rohizi sesat pula.
kat pendakwah, kat para nabi, kamu yang sesat. Mana ada Allah kata macam ni? Sedangkan ini yang saya sebut, ini dalam Quran. Ini saya pergi Johor Bahru ni, mesej hantar kepada saya, tak puas hati. Sebab saya cakap betul serang tentang sistem pendidikan yang sekular, yang memisahkan agama daripada dunia, yang menyebabkan manusia menjadi bukan manusia tetapi binatang. Dan saya katakan kepada sekolah agama lebih sekular daripada sekolah sekular, marah mereka. Orang Johor kan ada sekolah agama dia. Saya kritik sekolah agama ni. Oh, makcik tu serang, hentak mesej, kami tak puas hati ustaz, ustaz kutuk sekolah kami. Ya, memang saya kutuk. Memanglah kerja para nabi pun kutuk masyarakat dia, kecam masyarakat dia, menyebabkan nabi-nabi ini tak disukai, ustaz-ustaz tak disukai. Saya boleh kata kenapa? Kerana ceramah bukan sumber pendapatan saya. Hang nak bagi, tak bagi sudah. Tak orang panggil ceramahkan masjid hang, tak panggil sudah. Masjid lain ada lagi. Tak ada kita berganjak dekat sini buat live. Ramai lagi tengok. Kurang-kurang 1000 orang tengok. Kan? Jadi nak jadi ustaz ni, kamu nanti kita terpaksa cakap apa yang betul, walaupun yang betul itu sangat pahit dan menyakitkan hati orang. Semua nabi buat benda yang sama, kan? Kaum apa? Madian. Nabi apa? Madian nabi apa? Allah Akbar, saya ingat terlupa. Kaum Madian nabi apa? Nabi Muhammad. Nabi? Siapa ingat? Yang bersaudara dengan Nabi Ibrahim. Nabi apa? Nabi kaum Madian ini diutuskan Syuaib, Nabi Syuaib alaihissalam. Hai, kamu lupa. Saya lupa, kamu lupa. Nabi urus niaga. Berarti mereka macam kita juga kapitalisme. Berarti bohong dalam penimbangan, bohong dalam kad kredit, bohong dalam ni. Datang Nabi diutuskan untuk kata cara ini salah, tak boleh buat kepada masyarakat yang telah biasa menipu dalam perniagaan, dalam urus niaga, dalam kad kredit dan sebagainya. Asal-asal apa yang masyarakat balas kepada Nabi Syuaib? Terima? Takkan terima. Sama juga kita. Kita marah orang pakai kad kredit. Memang kad kredit itu riba. Tak kata macam mana lagi. Tak kira lah ambil bank mana pun, riba tetap riba. Terpaksa sebut juga bank Islam juga mengamalkan riba. Dengan kita urus niaga bank Islam dengan kita tak ada riba. Bank Islam dengan bank dunia tetap riba. Tapi itu yang kita ada setakat ni, terima je lah. Itu yang kadang-kadang kata bank Islam lagi Yahudi daripada kan. Pak mentua saya bayar rumah terlajak setahun. Bayar rumah terlajak setahun. Dia tak bagi tahu kata terlebih bayaran. Kalau kurang sebulan pun bising, hentar mesej, hentar surat kan. Nak minta balik yang setahun tu, bayangkan bayar 100 kali dengan 12, tengok banyaklah juga. Nak minta balik tak bagi, apa masalah? Saya tak faham. Ada kelemahan di situ. Tapi kita usaha untuk buat lebih baik. Tapi selagi bank dunia ada, kita takkan boleh lari daripada kapitalisme. Sama juga Nabi Lut diutuskan pada kaum Sodom yang biasa saja berzina. Yang kalau rumah mereka itu memang ada kedai-kedai untuk berzina, ada kedai-kedai untuk laki sama laki, perempuan sama perempuan. Memang kebiasaan mereka. Datang Nabi Lut, dia kata tak boleh, lelaki sama lelaki tidak boleh bersama, tidak boleh liwat, tidak boleh homoseksual, kena dengan perempuan. Yang lebih baik, agak-agak masyarakat terima atau tidak? Takkan terima. Itulah pada Nabi diturunkan untuk betulkan masyarakat. Maka kita pun ustaz-ustaz, kamu akan jadi ustaz sendiri, jangan takut untuk menyatakan kebenaran. Kena buang kerja standard. Saya kerja dulu di sebuah syarikat penerbitan. Penerbit melakukan penipuan. Apa dia? Orang lain tulis buku, tiba-tiba tulis gambar besar ni, kan, seorang ustazah popular. Dia tak tulis langsung buku tersebut. Oh, ditulis oleh ustazah bla 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 bla. Dia tak tulis. Orang pakai belilah, mahal lah. Ustazah ni tulis, padahal bohong. Saya kata tak boleh. Ini pembohongan, penipuan, berdosa. Tak diterima. Hasilnya apa? Saya dibuang. Buanglah. Memang itu pembohongan. Sampai sekarang buat pembohongan. Termasuk buku saya sendiri. Buku saya tulis, nak terbit siap dah, sikit lagi ya. Saya pergi ada kuliah di Sarawak 2 minggu. Saya ambil cuti tambah gaji. Tiba-tiba hantar kepada saya buku saya, gambar depan ustazah tersebut, dengan make up terbaik dia, dengan kening cukur dia. Geram tengok. Nampak tengok. Awak tak tulis buku tu terbaik. Itu buku saya. Saya tarik balik buku tu. Tak boleh. Ini pembohongan. Dan kita dibuang kerja. Buanglah. Cakaplah ambil kerja. Kita boleh buat kerja. Faham?
Jadi bila kalian ulama, jadi ustaz nanti, kamu semua terpaksa berhadapan dengan benda ini. Jangan takut, kena buanglah. Bukan para nabi dihalau daripada rumah mereka. Kan? Nabi Muhammad lari daripada Mekah. Ada yang dicederakan, ada yang dibunuh. Itu sunnah para nabi. Pilih untuk menjadi waris nabi, maka kita pilih untuk apa? Untuk susah dalam hidup kita. Kenapa? Akhirat ada, tuan-tuan. Akhirat ada. Motivasi kita. Wa qalu law kunna, orang kafir tadi kan, mereka dah menyesal duduk depan neraka ni. Orang tanya, dulu dah datang peringatan, ya ada, kami dustakan. Maka kata, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'in. Kalau dululah kami dengar kata-kata Ustaz Yuhizir dulu, dengarlah kata-kata pada ustaz dulu, dan kami berfikir naqilu, tentu kami tak jadi ahli neraka. Maksudnya pertama, dengar apa yang disebutkan oleh orang yang menyampaikan peringatan, walaupun tak sedap didengar. Tak payah nak komplain sangatlah. Ini kita nak belajar dengan ustaz, komplain ustaz pula. Ada setengah lebih hebat lagi apa dia? Nak panggil kita ceramah, bagi orang ustaz, bab politik jangan masuk, bab ni jangan masuk. Engkau ceramahlah sendiri. Payah sangat. Saya nak ceramah, saya cakap apa yang betul. Saya tak kira ke masjid apa, masjid PH ke, masjid PAS ke, masjid UMNO, saya cakap sama je. Tak puas hati, jangan panggil dah. Tak payah. Sebab saya ada sekolah, saya boleh mengajar di sini. Bukan keperluan saya untuk mengajar tempat lain. Tapi bila panggil, saya cakap apa yang betul. Dan kamu pun kena cakap apa yang betul. Apa yang kamu belajar daripada Al-Quran ini. Nak kilo, maksudnya nak beriman ini, mau tak mau kita terpaksa guna akal juga. Faham? Islam tertegak di atas akal. Sebab tu para saintis, orang barat, orang etis, mereka dapati fakta dalam Al-Quran ini tidak bercanggah dengan sains dan logik akal. Sebab tu mereka beriman. Bible pula bercanggah langsung dengan akal. Tak munasabah. Contohnya apa? Tuhan bergusti dengan Jacob, Nabi Yakub. Tuhan bergusti dengan Jacob. Tuhan kalah. Hak bergusti pun tak munasabah dah. Tuhan kalah lawan dengan Nabi dia. Adakah munasabah? Adakah boleh kata Tuhan menciptakan seluruh alam ini dalam masa 7 hari, 6 hari? Kemudian Tuhan berehat. Tuhan boleh letih juga ke? Tuhan ada rehat juga. Munasabah atau tidak? Tapi dalam Al-Quran, dia ikut logik yang benar. Islam perlukan logik. Sebab tu bila kamu nak sampaikan dakwah kepada orang ramai, beri logik yang baik, datangkan sains dan sebagainya. Baru orang boleh fikir dengan baik. Jangan duk mimpi lebih-lebih ni. Oh, saya bermimpi, Habib itu bermimpi dan sebagainya. Ia menyebabkan orang lihat agama sebagai agama yang merapu, mengarut, yang tak boleh di. Sebab tu nak belajar agama pun, saya terpaksa pilih pelajar yang bijak sahaja atau yang sederhana. Dan bermasalah teruk tak boleh. Orang kecam saja. Buka sekolah tapi tak nak ambil belajar pandai, saya belajar bodoh nak pergi mana? Buka lah sekolah sendiri. Padam muka. Dan sekolah saya, ujung suka saya nak buat apa? Sebab agama perlukan pelajar yang bijak. Sebab tu sepanjang zaman, para imam yang lahir ini ialah mereka yang bijak. Imam Syafi'i, dari kecil dia bijak. Sebab itulah guru dia, Imam Malik, sangat kasihkan kepada dia. Imam Malik bila Imam Syafi'i pergi nak berguru kitab Muwatta kepada dia, mula-mula Imam Malik tak mau. Tak mau sebab dia budak kecil je. Kecil besar kamu ni. Siapa nak ajar? Imam Malik ketika itu seorang tokoh hebat. Tapi Imam Syafi'i bijak. Dia pergi jumpa dengan orang lain, gubernur lain yang kenal dengan ni, minta dokumen, suruh ajarkan. Okey, Imam Malik terpaksa ajar. Dia kata apa? Tolong cari seorang pembaca. Apa maksud baca? Seorang untuk baca kitab kepada Imam Syafi'i. Sebab dia ingat Imam Syafi'i tak kerti baca kitab. Dia tak kerti baca kitab, baris semua tak betul. Dia suruh cari seorang baca. Dia tak tahu Imam Syafi'i sebenarnya kitab Muwatta dia dah hafal ketika itu. Mana dia beli? Duit tak ada, dia pinjam. Dia pinjam kat orang, dia hafal, dia bagi balik. Belajar dengan Imam Malik. Imam Malik terkejut dengan kebijaksanaan Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i inilah orang jenis yang asalnya menghasilkan satu mazhab lain. Kemudian anak murid dia Ahmad dan sebagainya. Jadi Imam Syafi'i yang memulakan bahawa dalam fiqh perlu ada ar-ra' pandangan. Faham? Berarti fiqh perlu berubah mengikut zaman, mengikut masa. Sebab tu bila Imam Syafi'i berada di Baghdad, dia ada hukum tertentu yang dikaji berdasarkan keadaan orang Baghdad. Tentang haid misalnya. Orang Baghdad, haid dia berbeza dengan orang di Mesir. Bila dia pindah ke Mesir, dia ubah. Nama dia kau qadim, kau jadid.
Jadi dalam fiqh pun, orang Melayu, orang Malaysia, orang perempuan Malaysia, iklim kita macam ni, sama ke dengan orang Mesir? Tak sama. Kenapa kita masih menggunakan hukum haid nifas ini berdasarkan wanita Mesir yang tulis oleh Imam Syafi'i? Kena ubah. Dan kajian telah pun dibuat sebenarnya oleh pensyarah Muslim tentang haid di Malaysia ini macam mana. Dah ada pandangan dia, tapi tak dibenarkan keluar kerana bercanggah dengan Imam Syafi'i. Otoriti dan bidang agama kita tak benarkan benda yang bercanggah daripada kitab Imam Syafi'i. Sedangkan kena bezakan, ada benda yang zanni berdasarkan kajian, adanya qat'i. Qat'i muktamad tak boleh berubah. Solat 5 waktu wajib, tak boleh ubah. Had lain berdasarkan zanni boleh berubah. Bila pertama kali datang haid, berapa lama datang haid, itu berubahlah. Faham? Sebab itu memerlukan pelajar bijak, boleh fikir. Sebab itu kita belajar falsafah, belajar mantik, belajar bahasa Melayu, belajar untuk baca teks-teks berat ni. Macam mana nak baca semalam kita ajar kan? Baca teks etika yang berat, macam nak keluarkan fakta, nak tulis balik. Ini semua saya ajar di sini. Sebab persiapan kamu bila kamu jadi orang alim nanti, kamu boleh hasilkan buku yang lebih baik. Ini ceramah sana, ceramah sini, tulis buku tidak juga. Akhirnya air liur kita kering, buku apa tidak ada. Saya tak ceramah banyak, tapi saya ada. Dakwat lebih kekal daripada air liur. Dakwat lebih kekal daripada daripada cakap. Tulis buku, biar nanti orang warisi ilmu kita. Kalau Imam Syafi'i tak tulis buku, mazhab dia sampai sini. Imam Malik, Imam Ahmad dan sebagainya. Mazhab ada berpuluh mazhab lagi zaman dulu, tapi mazhab tersebut hilang sebab tidak ditulis. Ini dibahaskan kepentingan penulisan dalam surah Al-Qalam. Boleh baca nanti. Mungkin minggu depan kita masuk Al-Qalam tentang kepentingan penulisan. Baik, kemudian adalah ayat berikutnya. Fa'tarafu bi dzanbihim fasuhkan li ashabi sa'il, dan mereka mengakui dosa-dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi orang ahli neraka tersebut. Bila dah masuk neraka ni, nak sembunyi macam mana lagi? Semua dosa terpaksa diakui dan mereka dimasukkan ke dalam neraka. Waktu tu tak boleh buat apa-apa dah. Innal ladzina yakhshawhum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ini perkataan yang cukup besar. Sesungguhnya orang beriman yang yakhshawna rabbahum, yang takutkan Tuhan mereka bil ghaib, dengan benda-benda yang ghaib. Kerana orang beriman ini percaya kepada benda ghaib, sebab itulah kita beriman. Kita buat baik, kita solat sebab kita tahu neraka ada. Kita solat sebab kita tahu dosa dan pahala ada. Kita tak berzina, kita pakai tudung, labuh lagi, sebab kita tahu syurga dan neraka ada. Tuan-tuan percaya ke tidak ni? Kerana percaya inilah yang kita datang mengaji ini. Kerana percayalah mak ayah hantar kamu ke sekolah agama, bukan ke sekolah kebangsaan. Sedangkan ke sekolah sinar ini kos terlalu tinggi. Pelajar baru kena bayar 1,250 selama 3 bulan. Lepas tu baru dapat beasiswa. Pelajar lain 600 sebulan. 600 pun tak cukup untuk makan kamu. Makan kuat tuan-tuan budak-budak ni. Kecil ni. 10 kilo sehari. Nasi 10 kilo. Daging 8 kilo. Ayam 5 ekor. 5 ekor sekali makan. Bukan sehari. Sekali makan 5 ekor. Bayangkan kos dia 600 itu habis. Duit guru tadi ramai guru kan. Agak kos macam mana? Lebih 20,000 lebih. Itu yang saya terpaksa keluar ke Johor Bahru dan sebagainya, bawa tabung menjadi pengemis, mengkulit duit untuk kamu belajar. Sebab tu kalau kamu tak belajar, waktu kelas mak ayah nak bawa pergi nuri, saya ada hak untuk buang. Kamu prestasi tak cemerlang, saya ada hak untuk buang. Sebab saya yang cari duit untuk kamu. Mak kamu bagi duit untuk makan saja. Baik makan di rumah. Orang makan di sini. Faham? Jadi periksa bulan depan, saya nak tengok prestasi macam mana. Pelajar lama dan pelajar baru juga. Buat pangai, saya buang. Itu hak saya. Ya. Ya ke nak ni? Dah kena buang. Dah pergilah. Kita dah. Ingat nak kena buang. Menangis mak dah nanti. Dah lah hari tu tak dapat masuk sini, nangis dah. Bukan ni. Kita habis kursus bulan 12, kita akan umumkan siapa yang layak masuk. Saya sembunyikan surat dia, sembunyikan sengaja, usik dia. Okey, ini semua yang layak. Nama dia tak ada, nangis-nangis kat situ. Saya gurau dia, saya tahu dia nak masuk, dia layak. Baru panggil lepas tu. 2 orang tak? Dia dengan ini. Menangis juga. Tak boleh masuk sini. Padam muka. Padahal boleh masuk, saya bergurau saja. Tapi ada yang tak boleh masuk dan ramai yang dibuang.
sebab terpaksa. Daripada 60 orang lebih yang nak masuk ke sini, saya tapis daripada awal, 29 orang saya masuk. Kan, ada yang sakit tak masuk, kena masuk balik. Mana Nelly ni? Mana Nelly? Lewat sebulan sebab sakit. Makan bagi elok. Sakit perut lah apalah. Jadi bila kita percaya dengan benda gaib, barulah kita mendapat maghfirah, keampunan daripada Allah, wa ajrun kabir, dan ganjaran yang besar. Sebab itu kita buat kerja, jangan kita fikir dunia saja, fikir juga akhirat. Kan? Kalau ikut dunia, 2,5 ekar tanah ini, agak-agak Sofian, agak-agak berapa tanah dekat-dekat ni? Berapa agak di sini? 1 ekar. Mahal tak? Berapa? 1 juta? 2.5 ekar tanah ni. Kalaulah kita fikir dunia, kita akan kata, oi bodohnya Cik Fauzi ni, kalau tempat ni dia buatkan homestay ke hotel ke apa, ini mesti boleh. Kan? Tapi Cik Fauzi pemikirannya lebih jauh lagi. Saya sembang dengan dia. Apa dia kata? Saya fikir akhirat. Dan dia sangat seronok setiap kali datang sini, tengok pelajar ramai sedang belajar, makin bertambah. Tambah pelajar 28 orang, 29 orang, dia beli lagi ni. Meja yang tuan guna ni, diri tu tak patah, RM150 sebuah. Kerusi RM80 tak salah saya. Dia beli lagi 35 buah baru ni. Katil beli baru, kabin beli 4 lagi. Katil beli 35 ke? Lebih. Tilam. Ya Allah, tak boleh fikir lah macam mana pemikiran dia. Sebab dia kata akhirat. Itu pun datang sembang dan saya apa? Ustaz, dengar kata sebelah ni, tanah sebelah ni, ada orang nak jual. Saya duk fikir nak beli tanah pula ke? Duk fikir nak beli tanah, nak tambahkan untuk sini. Tu dia pemikiran dia. Kamu hanya belajar saja, orang lain fikir nak penambahan. Tahun depan kalau kita bangunan tidak ada, bangunan baru tidak ada, kita tak boleh ambil pelajar baru, terutama pelajar perempuan. Penuh langsung dah. Ini nak pergi bulan Julai 3 orang. Kita ada 59 orang sekarang. Macam mana kita nak ambil pelajar untuk tahun depan? Kalau tak cukup duit, tak boleh. Itu yang saya pergi sampai ke Johor. Bulan 3 pergi ke Penang pula, Kedah dan sebagainya. Jual buku, ceramah, cari duit untuk bina sebuah lagi bangunan di sini, 3 tingkat. Tingkat bawah dewan, kelas, atas untuk asrama, dan sebuah rumah mudir dan rumah Ustaz Akbar. Ustaz Akbar nak tambah anak seorang lagi, dia duduk atas tu tak selesa. Saya lagi tak selesa duduk luar. Kan? Datang pagi, balik malam. Apa guna ada rumah? Balik basuh baju, tukar baju, tidur ya. Beban pada saya. Dan saya sebagai mudir, saya kena ada dalam sekolah. Sebab kalau berlaku apa-apa aku dah pelajar, saya bertanggungjawab. Ini saya cukup tak selesa, tak aman. Duduk di Johor Bahru, sekolah buka saya tak ada. Bukan tak percaya pada guru, tetapi tidak ada guru yang boleh jaga sinar macam kita jaga. Sebab kita tahu untuk belajar macam mana. Kan, beban besar. Doa-doa kita akan boleh bina. Siapa nak wakaf, nak bagi duit banyak-banyak dan juta-juta ada, belakang tu ada ni. Jangan malu-malu. Buat macam surah sendiri. Wa asiru qaulakum aw ijharu bihi, dan tak kiralah mereka merahsiakan perkataan mereka, cakap pelan-pelan atau cakap kuat-kuat. Innahu alimun bi zati sudur. Allah tahu apa yang ada dalam dada mereka. Jadi Allah tahu panggil orang ni beriman atau tidak, atau dia berpura-pura. Sama seperti orang munafik, Abdullah bin Ubay berada di Madinah. Allah dah bagi tahu kepada Rasulullah siapa dalam kalangan umat dia yang munafik, tak beriman. Tapi Rasulullah tak pernah hukum mereka, sebab akan menimbulkan fitnah kepada Rasulullah balik, yang kita bahas dalam surah munafik dulu. Jadi Allah tahu tak perlulah kita berbohong, mengaku Islam tapi menentang Islam, minum arak dan sebagainya. Mengaku Islam, nama apa? Siti Kasim. Minum arak. Islam bukan hanya boleh jatuh bila kita tukar nama, tukar nama jadi acung dan sebagainya. Tak. Bila kita sebut satu benda yang menyebabkan akidah jatuh, dia akan jatuh. Contohnya apa? Tuan-tuan boleh rujuk balik dalam kitab Jakim dan sebagainya. Siapa nak makan sup tangan, pergi ke Kelantan, menghina hukum hudud ketika itu. Tuan Guru Abdul Aziz masih ada ketika itu. Seorang timbalan Perdana Menteri ketika itu. Kemana dia sekarang? Perkataan tersebut jatuh akidah sebenarnya. Awak nak politik, saya tak peduli awak parti mana. Akidah kena jaga. Hukum cukur janggut ini bukan sunnah sebab dulu tidak ada jilat. Siapa kata? Perdana Menteri. Tulis dalam tutusan tu. Dulu tidak ada jilat sebab itu Rasulullah tak cukur janggut. Menghina sunnah menyimpan janggut. Pakai purdah, pakai tudung macam ni kan. Dihina. Sebab zaman dulu orang sana ganas, sebab sana ada habuk, kena kulit tutup.
Itu hujah untuk pakai tudung. Jadi sekarang tak boleh pakai tudung. Inilah jarum-jarum liberalism, ialah golongan munafik dalam negara kita yang berjuang untuk memadamkan cahaya Allah, cahaya Islam di Malaysia ini. Dan sekarang mereka ada kuasa politik. Kita nak buat apa? Apa yang kita boleh buat? Rebut kembali kuasa politik, berikan kepada orang yang takut kepada Allah. Barulah kita aman, insya-Allah. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Apakah tidak kamu mengetahui siapa yang menciptakan dan dia maha halus dan maha teliti? Allah tanya balik, apakah kamu tidak tahu? Bukankah Allah yang menciptakan manusia? Maka Allah tahu apa yang dia buat, sama ada diam-diam dalam bilik dia ataupun terang-terangan di luar. Apa yang dia cakap dan apa yang disembunyikan dalam hati dia. Perasaan dia, beriman atau tidak dengan Allah, terima atau tidak hukuman Allah dan sebagainya, Allah tahu. Sebab dia yang menciptakan manusia, dia lebih tahu apa yang manusia buat. Huwallazi ja'alakumul arda zalulan, dan dialah yang menciptakan bagi kamu bumi dalam keadaan bumi ini boleh dihuni. Zalulan maksud dia, bumi ini Allah ciptakan manusia boleh hidup di atas dia, boleh berjalan, boleh naik kereta, boleh naik kapal terbang, boleh naik kereta api, menyebabkan manusia boleh menggunakan dunia ini dengan sempurna. Dan Allah ciptakan bumi ini khas untuk manusia. Kenapa dalam seluruh alam yang cukup luas ini, hanya bumi yang kecil itu tiba-tiba ada penghuni, tempat lain tidak ada, tak pernah dibuktikan ada manusia atau makhluk lain. Alien pun tidak ada. Kenapa? Kenapa alien tidak ada? Sebab alien, kita lah alien. Kita lah makhluk asing yang datang daripada syurga. Kita makhluk asing. Makhluk asal di bumi ini ialah orang hutan, beruk, monyet. Itu semua tu penduduk asal. Jadi kita jangan sombong di bumi ini, kita nak balik ke syurga. Jadi Allah kata dia ciptakan bumi ini khas untuk manusia hidup. Kalau digambarkan alam ini, katalah dalam ini adalah alam, universe, cakrawala, agak-agak bumi besar mana? Besar debu pun tidak. Besar debu itu adalah Milky Way, cakrawala kita. Bumi dalam debu tersebut. Besar atom mungkin. Kecil. Tapi bumi itu yang mempunyai ciri-ciri untuk kehidupan. Allah ciptakan untuk manusia hidup. Cuba baca buku yang saya terjemah, buku Harun Yahya, Penciptaan Alam Semesta. Ada? Ada buku dia. Disenaraikan kajian saintifik, ciri-cirinya ada di dunia ini terlalu lengkap untuk manusia. Kalau tambah sedikit habis. Kandungan udara misalnya, kalau tambah sedikit oksigen terbakar. Kandungan air dan sebagainya, terlalu lengkap untuk manusia. Semata-mata Allah ciptakan zalulan. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kamu di atas belakangnya. Wa kulu min rizqi, dan makanlah rezeki-rezekinya. Allah suruh kita berjalan, bergerak, musafir di dunia ini, melihat alam dan jumpa ada rezeki. Itu adalah rezeki yang Allah berikan, bukan rezeki yang kamu dapat. Jangan ingat kita kerja keras, kita pergi kerja, dapat gaji. Oh, ini duit saya Ustaz, macam suka saya nak buat apa? Tak, itu rezeki yang Allah berikan. Mana kamu dapat duit? Saya bekerja kuat. Salah. Kalau kerja kuat alasan mendapat rezeki, itu bangla yang bekerja di tepi jalan kerja lebih kuat daripada kita. Kita kerja masuk aircon, kan? Pukul 9 masuk, pergi sarapan dulu, pukul 10 masuk, kan? Rehat berapa jam, main-main saja. Tiba-tiba naik pangkat. Orang yang kerja lebih kuat, kenapa tak naik pangkat? Sebab rezeki Allah yang tentukan, ilmunya Allah yang tentukan. Saya boleh mengajar kamu, kalau saya tanya boleh buat periksa, apakah semua boleh jawab? Tak boleh. Padahal dengar sama, duduk depan lagi. 3 orang ni mesti duduk depan sekali. Buat periksa, apakah markah sama semua? Tak sama. Perempuan yang datang hari ni, kalau buat soalan balik, dapat atau tidak? Wallahu a'lam. Bukan saya yang berikan ilmu, saya yang sampaikan ilmu, Allah yang bagi. Sebab tu bila memang saya tawakal sungguh, minta ke Allah, ya Allah, lancarkanlah tangan aku menaik, kuatkan otak aku, ingat apa yang aku belajar dulu. Tak sempat nak rujuk banyak. Jadi maksud saintifik semua ni, menggabungkan buku-buku yang saya baca dari dulu lagi, buku sains, buku falsafah, buku mantik, buku-buku lain, majalah dan sebagainya, digabungkan. Menaip dengan sangat laju ni. Ralat ada juga sikit-sikit, ada sikit-sikit, editor tidak ada. Fikirkan otak, tangan terus buka laju. Bayangkan 3 hari tak tidur, terlelap sekejap saja, bangun balik, sambung. Paling boleh nak bawa kereta berpening, kan? Masuk dalam bilik itu, duduk diam-diam, tulis lagi. Pelajar datang, halau semua, halau, pergi, Ustaz nak tulis. Kelas tidak ada, ditangguhkan sekejap.
Allah berikan rezeki untuk ni. Ini ilham daripada Allah, bukan daripada saya. Sebab tu bila saya buka, saya baca balik, macam mana aku boleh buat ayat macam ni? Saya terlupa. Walaupun saya yang tulis, Allah yang berikan. Terus buat layout dalam masa 3 hari. Alhamdulillah siap. Dan rasanya positif untuk buat buku berikutnya bulan 4. Yang kena bekerja kuat lah. Bulan 3 kita pergi Penang, bulan 4 ke Johor sekali lagi. Waktu kamu cuti. Yang cuti lah, yang tak cuti tak cuti. Pelajar yang kelas pemantapan tak cuti 3 bulan, kelas B tak cuti, kelas A tak cuti. Sebab subjek yang datang terlalu banyak, saya tidak ada ruang. Hari Jumaat dimansuhkan cuti. Tak cukup 6 hari, 7 hari pun tak cukup, tak boleh cuti. Subjek terlalu banyak. Saya mengajar sekarang subjek saya tak tahulah berapa jam dah. Terlalu banyak, tapi kita ajar. Sebab akhirat ada. Jangan risau. Be happy. Kan, wa ilaihi nusyur, dan akhirnya kita akan dibangkitkan juga di sisi Allah. Aamintum man fis samai an yaksifa bikumul arda fa iza hiya tamur. Apakah akan merasa aman? Manusia akan merasa aman? Man fis sama, siapa iaitu Tuhan yang berada di langit, an yaksifa bikumul ard, bahawa dia boleh menimbuskan bumi itu, fa iza hiya tamur, sehingga ia bergegar. Ayat yang ke berapa belas? 16. Sekejap, saya buka 16. Ya, ayat yang ke-16. Allah beri peringatan kepada manusia, apakah kamu merasa selamat sedangkan Allah yang di langit, bukan di langit sana, berarti di atas kedudukan yang tinggi, boleh melakukan sebarang jenis kemusnahan yang manusia tak boleh halang. Contoh paling mudah apa dia? Ada wabak sekarang. Wabak apa? Coronavirus. Manusia dengan segala ilmu sains yang ada tak boleh nak halang. Dia merebak dengan cepat. Itu kuasa Allah. Allah pernah musnahkan Namrus dengan nyamuk saja. Allah nak musnahkan bangsa kita dengan virus lagi cepat. Demikian juga apabila berlaku kebakaran di Australia hari itu. Kan? Mana ilmu sains yang diagungkan oleh manusia? Semua jentera dan sebagainya tak boleh padam. Dah bagi air dah sembuh, air sembuh, nitrogen dan sebagainya tak padam-padam juga, sebab api itu dinyalakan oleh Allah. Allah tak mempadam, maka tak boleh padam. Tiba-tiba orang Islam melakukan solat istisqa, minta hujan. Di Australia mendapat liputan media barat dan sebagainya, tiba-tiba turun hujan. Memang pun pengalaman orang yang pernah buat solat istisqa, bila Allah terima, dia hujan ketika sedang solat. Solat tak habis lagi hujan. Berlaku exactly. Dan ahli kaji cuaca kata hari itu sepatutnya tak hujan, tapi hujan. Kuasa Allah. Minta kepada Allah, Allah boleh buat. Sebab itu boleh hantar benda-benda ini bukannya fenomena alam. Ini adalah kadang bala daripada Allah. Virus ini bagi orang yang beriman, dia akan anggap sebagai bala, hukuman kepada orang kafir dan ujian kepada orang yang beriman. Barulah kita merasa tenang. Kerana dia ujian, maka kita sabar dengan ujian dia. Mudah-mudahan kita mendapat pahala daripada ujian dia. Ujian kesakitan, ujian kematian anak, kematian suami, memang sedih. Tapi kalau kita beriman, kita terima kematian adalah milik Allah. Tak lulu pereza. Mengaji macam nak mati, tak lulu pereza. Kena terima dan kita usaha lagi. Jadi saya ulang kepada kamu, kalau rasa penat belajar, letih, jangan putus asa, jangan give up. Berehat sebentar, kemudian berjuang kembali dalam bidang dakwah ini. Ustaz penat, bukan tak penat. Yang ustaz lari kadang-kadang ke Johor dengan meja tu, berehat sebenarnya. Masa untuk ustaz berehat sekejap, datang untuk kita berjuang kembali. Kan? Tu yang cuti kadang tanya wabah. Kalau cuti sinar ni, pergi mandi air terjun ke mana ke, ustaz jadi budak-budak terjun. Dan enjoy. Sebab penat. Bukan benci, penat. Kita penat, kita berehat sebentar. Kamu penat, balik cuti, rehat sebentar, kemudian datang balik. Jangan putus asa. Mak ayah pun sama. Jangan putus asa dalam pendidikan anak-anak. Kalau kita putus asa, siapa lagi yang nak berjuang untuk anak-anak? Dan dalam ayat yang ke-19, cuba tengok ayat 19. Ya, ini pun kembali kepada sains lagi. Awalam yarau ila tail. Kamu tak lihat ke burung-burung? Fauqahum, di atas kepala mereka. Safatin, yang mengembangkan sayap. Wayakbit, dan menutupkan sayap. Ma yumsikuhunna illa rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Dan tiada yang menahan mereka terbang di langit itu, melainkan Tuhan yang maha pemurah. Allah suruh tengok pada burung. Ni burung yang terbang ke angkasa ini, macam mana dia boleh terbang tinggi sangat?
Oh, sains kata mereka boleh terbang sebab ada sayap, kemudian mereka ada sayap pelepah, kemudian mereka ada tulang yang rongga, ringan dan sebagainya. Itu sains kata. Yang sains tak boleh sebut ialah burung terbang daripada satu kontinen benua ke benua yang lain, tinggi dalam tempoh yang lama. Agak-agak burung sebesar ini atau besar daripada dia, burung helang misalnya, berapa banyak tenaga dia ada yang dia boleh tampung di sebuah dengan tubuh kita. Tak percaya? Petang ni saya denda, kita terbang kat tu. Berapa kali kita boleh buat? Letih tak letih? Ini burung boleh terbang banyak kali. Kan? Boleh meluncur di langit dan sebagainya. Itu sains tak boleh jawab. Tenaga dia dapat mana? Terbang dalam tempoh berpuluh-puluh jam. Daripada Asia terbang sampai ke Eropah terbang dan sebagainya. Sains tak boleh jawab. Satu. Yang kedua, burung terbang didapati mereka berbuih pada burung tertentu kan, buat alat pengesan. Bila burung mati berjumpa balik, dia boleh tanda tempat dia terbang pergi mana. Burung ini terbang ke tempat yang sama setiap tahun. Kan? Kalau hujung tahun dia terbang ke Eropah, tahun depan dia terbang lagi. Soalan dia terbang di udara, kan? Dia ada kompas tak? Dia kata tengok kompas tak? Mana dia tahu arah tujuan dia? Cuba kita terbang sekarang ni, jadi pilot, tak pernah belajar tentang arah tuju. Kita nak pusing ke mana? Siapa nak arahkan burung ini kalau bukan Allah? Allah. Sebab tu benda yang sains tak boleh jawab, sains tak membicarakan. Siapa nak arahkan dia? Tak ada. Sains tak pernah bahaskan isu ni. Jadi Allah kata Allah yang menahan mereka. Kalau Allah tak adakan jatuhlah. Kami terbang sama. Akhirnya Allah kata dalam ayat berikutnya, ayat ke-20, Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Apakah akan aman orang yang ada tentera? Siapakah yang akan tolong mereka selain daripada Ar-Rahman? Inna kafiruna illa fil ghurur. Dan orang kafir itu berada dalam penipuan. Jadi kalaulah Allah nak musnahkan satu bangsa, satu kaum, seseorang itu, apakah ada tentera yang sanggup melindungi mereka? Fir'aun mempunyai tentera paling ramai, tapi dia lemas juga. Namrus mempunyai askar yang ramai, tentera pengawal peribadi yang ramai, akhirnya mati juga. Ni pemimpin hebat. Saddam Hussein yang cukup terkenal dahulu dengan Scott dan sebagainya, perlu berpandu Scott, kamu tak tahu kan, akhirnya mati juga. Libya, siapa Libya? Qaddafi yang cukup hebat, mati dibunuh oleh rakyat sendiri. Apabila Allah nak matikan kita, nak jatuhkan kita, tiada tentera yang boleh selamatkan kita. Allah beri peringatan kepada pemimpin-pemimpin dan manusia yang merasakan kuasa mereka boleh melindungi mereka, dan manusia orang kafir berada dalam penipuan. Amman ladzi hazal ladzi yarzuqukum min sakal rizqah. Apakah akan aman orang yang rezeki dia memberikan rezeki jika dia tahan rezeki kamu? Balaju fi atubin wa nufur. Dan mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Allah kata rezeki ni Allah yang beri. Kalau Allah tahan rezeki kita, ada siapa nak bagi rezeki? Jadi Allah suruh nilai balik duit yang kita dapat tu, apakah majikan kita yang bagi? Majikan kita yang bagi ke? Ataupun Allah yang bagi? Kita ada rezeki kita, duit gaji kita 5,000 misalnya. Tiba-tiba hari dapat gaji, kereta rosak pula dah. Permen kena 2,000. Kereta Velfire katakan, kan? Jadi bayar duit pun Hellfire lah. Mahal lah. Kereta saya apa sonar rosak sikit tak apa, terahai. Kan? Demikianlah Allah kata rezeki di tangan Allah, bukan di tangan kita. Kalau Allah nak tahan, tak ada siapa boleh bagi rezeki. Sebab aku nak minta rezeki, minta daripada Allah, jangan minta daripada manusia. Kalau bukan rezeki kita, biarkan. Berhenti-berhentilah. Cari kerja yang lebih baik. Tak ada masalah. Dan kita tidak akan kecewa dengan rezeki yang Allah berikan. Allah bagi banyak tu. Banyak tu lah. Maka mau tak mau kita kena qanaah. Istilah dia qanaah. Terima takat mana yang Allah berikan. Orang jiran sebelah tukar kereta baru, kita tak mampu, tak payahlah tukar. Kan? Kita nak hantar anak ke sekolah Sina ni, duit banyak, tak payahlah tukar kereta baru. Tukar kereta baru, yuran tak payah lebih tu. Jadi seolah-olah Ustaz Rohazi tolong beli kereta baru untuk ayah kamu. Samalah, tak bayar yuran. Sebab beli kereta baru, seolah saya yang bayar kereta baru dia. Atau buat renovation rumah. Kan? Tak bayar yuran. Samalah. Jadi berpada-padalah. Susah pun susahlah.
Dan sebab tu orang yang beriman, dia hidup bahagia walaupun dia susah, walaupun dia miskin, sebab dia percaya pada akhirat, rezeki tangan Tuhan, kita terima. Dan sebagainya. Tuan-tuan boleh lihat tema berikutnya dalam buku ini. Tak sempat nak habiskan dan sebagainya. Tak sempat nak habis lah, banyak sangat, terlalu banyak. Boleh tengok dalam buku ini. InsyaAllah minggu yang berikutnya kita masuk surah Al-Qalam pula, InsyaAllah. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan dulu, kat belakang ada kuih. Yang nak beli buku ini boleh ambil lagi. Kalau nak wakaf pun boleh, kita beri ke sekolah lain pula. Tak dengar? RM25. 25. Reza? Surah 3? Surah Al-Imran lagi. Dah apa? Dah jawab belum? Pusing tengok. Pusing. Bagi nampak. Betul dah. Pusing. Bagi nampak orang. Boleh bagi kat saya, boleh. Dah terima Saya jual. Ya, saya jual Satu kan? Dua. Okey, baik. Saya jual Terima kasih. Ya. Itu buku kamu saya bagi. Itu Ya, tulis nama. Nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru tamat tadi kuliah kefahaman Al-Quran untuk program Jom Mengaji yang kita buat setiap Ahad jam 10 hingga 12. Jadi setiap minggu kita akan ada guru yang berbeza dalam topik yang berbeza. Misalnya saya kefahaman Al-Quran, nanti akan ada Ustaz Zudi pula, Fiqh Wanita, Dr. Irwan, Abu Sufiq, ataupun tetamu jemputan yang lain. Jadi kepada mereka yang berminat untuk hadir, boleh datang, percuma saja, dari jam 10 hingga 12. Bagi yang berminat dapatkan buku ini, tidak ada dijual di tempat lain sebab saya cetak sendiri. Harganya RM25 sahaja. Dalamnya 4 color. Dan bagi yang berminat untuk membahaskan buku ini, buat kuliah kefahaman Quran, 4 surah ini di tempat masing-masing, boleh WhatsApp kepada saya di nombor 019-345-9257. Mudah-mudahan buku ini boleh memudahkan kefahaman orang awam tentang Quran dan menimbulkan rasa cinta mereka kepada Quran. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.